A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan pendalilan Islam, yang mana kita dah bincangkan pendahuluan berkenaan dengan tata cara pemikiran dan penghujah Islam dan jahiliah. Kemudian kita sekarang dah masuk pada bahagian yang kedua buku ini, itu berkenaan dengan tajuk tata cara ahli sunnah wal jamaah dalam penerimaan dan pendalilan. Dan kita kata dia ada 3 usul. Usul pertama kita bincangkan, ia adalah berkaitan tajuk pengagungan nas. Mana mereka ni ahli sunnah wal jamaah, sifat mereka yang pertama, ciri-ciri mereka yang pertama adalah mengagungkan nas-nas syarak. Bila dengar je qala Allah qala Rasulullah, mereka akan kata sami'na wa ata'na. Tapi kita spesifikkan kepada hadis Nabi, kerana apa? Orang akan cakap bahawa Quran dia tak akan tolak, tapi bila sebut hadis dia akan bincangkan. Dia mula tolak lah, kata tak mungkin, tak betul dan sebagainya. Kemudian bila kita bincang, kita masuk bahagian kedua, kita bincangkan berkenaan dengan usul kedua, itu memastikan kesahihan nas atau sunnah yang kita laksanakan. Maka ini bahagian tajuk ini kita kata macam kita jelaskan itu, sunnah Nabi SAW adalah sumber kedua Islam. Maka para ulama meletakkan ia sebagai apa? Kepentingan yang besar. Mereka kaji, selidik dan sebagainya. Bahkan memang cuma dia kata pada awalnya perkara tersebut diterima secara keseluruhan. Tapi setelah mana berlaku fitnah, berlakunya manusia ni ada berbohong ke atas nama Rasulullah SAW, tidak lagi rasa takut dan sebagainya, maka tidak diterima melainkan daripada ahli sunnah sahaja. Maka ahli bidah ditolak. Dan kita sedang bincangkan berkenaan, dan kita bincang tu Abdullah bin Mubarak menyatakan pada sahih daripada hadis ni kesibukan daripada mencari yang berpenyakit. Pada hadis yang sahih banyak untuk dia sibuk. Kalau kita sibuk dengan hadis yang sahih, dia dah madai dah hidup kita. Memang kita kata dapat amalan seharian cukup. Okey, yang dhaif, yang berpenyakit, yang tak tentu betul daripada Nabi SAW, tak payah beramal pun tak apa. Cuma jadi saya terangkan sikitlah, pasal kadang-kadang ada para ulama dalam perkara tertentu, cabang-cabang syarak, perkara-perkara tertentu, dia sebenarnya orang salah faham. Bila dia kata ada hadis dhaif, tak, para ulama tak beramal dengan hadis dhaif. Mereka akan ambil hadis dhaif itu sebagai penguat bagi perbuatan amalan para sahabat. Contoh, para sahabat beramal dengan something, lalu dia akan ambil hadis dhaif tadi, apa tahu, sebagai menyokong perbuatan para sahabat. Atau hadis dhaif tadi terangkat sikit kedudukan, sebab para sahabat Nabi SAW beramal dengan apa yang ada dalamnya, atau beramal dengan serupa macam yang dinyatakan. Hadis tu tak cukup syarat, tapi perbuatan para sahabat menyokong apa hukum tadi. Jadi kadang-kadang mereka keluarkan hukum bukan sebab hadis itu, tapi lebih kepada apa fatwa ataupun amalan para sahabat Nabi SAW. Ini contoh macam dalam masalah talqin atas kubur dan sebagainya. Jadi doa yang banyak tu tak dipakai pun. Para ulama yang beramal dalam mazhab Syafi'i, beramal dengan tajuk talqin orang mati, dia bukan balik kepada perbuatan atau hadis-hadis dhaif yang datang. Dia sandarkan kepada fatwa atau perbuatan para sahabat Nabi. Ada 3 orang sahabat Nabi SAW diriwayatkan mereka buat benda berkenaan. Dengan sebab itu, benda itu menjadi amalan yang digalakkan dalam mazhab Syafi'i. Contoh macam kita kata hari itu, berkenaan batal wuduk ketika sentuh wanita dan sebagainya. Dalil hadis sahih tidak ada. Atau macam masalah mashaf. Pegang mashaf tak boleh. Ketika, atau baca Quran ketika junub tak boleh. Dia jumhur para ulama bukan bersandar kepada hadis-hadis dhaif yang datang. Mana Nabi SAW dahulu tidak dihalang dari membaca Quran kecuali junub saja. Kalau lain baginda akan baca. Maksudnya kalau junub baginda tak baca. Hadis tu dhaif. Tetapi fatwa para sahabat Nabi SAW adalah benda berlainan. Para sahabat Nabi SAW yang ramai kata apa Ibnu Abbas sebagainya, sebut kata tak boleh baca, tidak baca dalam keadaan haid dan sebagainya, maka dia junub, dia tinggalkan. Kerana tu yang dibuat dalil hadis tadi macam nak menyokong perbuatan yang mereka buat berdasar pada amalan para sahabat. Ini sama sekali jauh daripada perbuatan macam kita kata amalan zikir, menari dan sebagainya kan. Yang kita kata benda berkenaan tak ada sandaran daripada Nabi SAW langsung, tak ada daripada sahabat pun. Tetapi dibuat oleh mereka, direka-reka, kemudian mereka cari kisah-kisah
yang tak ada kaitan daripada jumhur para sahabat pelaksanaannya, lalu mereka pun edarkan, ceritakan. Mereka ada perangai, mereka cari dalil untuk sokong perangai. Berbeza dengan kita macam tadi, macam para ulama fake. Bila mereka keluarkan satu hukum, mereka kata ini batal ke, ini sah dan sebagainya, benda tu merujuk, kalau bukan pada dalil hadis mereka akan rujuk pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, bagi mereka adalah orang kata pelaksana bagi syariat. Mana mereka adalah model pertama bagi pelaksanaan amalan-amalan syariat Islam ini. Mana Allah Taala kata aqimus solah, dirikan solat. Kita tahu daripada hadis Nabi, tapi mereka buat macam mana? Macam apa fahaman mereka daripada ajaran Nabi SAW, itulah sebenarnya dikira sebagai Islam. Dan kalau kita pakai akal kita sendiri, dia macam-macam benda akan keluar. Tapi itu para sahabat fatwa. Dengan sebab itu kita kata, yang ini di sini yang kita kata kenapa para ulama fake, mereka usahakan supaya dapatkan benda-benda yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW tu, sokongan dia daripada hadis Nabi, kadang-kadang daripada dhaif dan sebagainya. Tapi yang sahih, kita kata lagi kuat, mereka pasti akan beramal. Cuma yang dhaif tadi untuk sokongan bagi perbuatan atau amalan para sahabat, bukannya sebagai sandaran utama. Tapi masyarakat kita bila buat benda pelik-pelik, contoh macam kata semayang ghaib dan sebagainya, benda tu dalam kitab mazhab tak ada. Kitab fiqh tak ada pun. Macam itu, macam amalan baca Yasin malam Jumaat ataupun tahlil dan sebagainya, tak ada dalam kitab mazhab. Mana ulama-ulama mazhab yang terkenal tadi, tak ada seorang pun berkata macam tu. Yang bercakap kata ada amalan tadi, tok guru tarikat. Faham tak? Tak ada kaitan pun. There's no such thing. Macam pergi kubur sentuh batu nisan untuk dapatkan berkat. Tak ada seorang pun para ulama kata boleh. Tak ada seorang pun di kalangan para ulama tadi menggalakkan atau kata para sahabat buat macam tu. Tak ada. Tapi bila orang dah beramal, suka buat benda berkenaan, mungkin ada faham-fahaman daripada benda perbuatan lama yang ada pada orang-orang terdahulu dan sebagainya, dia adapt terus masuk Islam. Macam tawasul dengan orang mati, panggil nama tok guru dan sebagainya. Nama wali-wali. Benda berkenaan tak ada, tak diajarkan pun. Nabi tak ajar. Nabi tak kata kalau kamu susah sebut nama aku 3 kali. Ada para sahabat kata itu? Tak ada. Yang satu riwayat datang pun dhaif. Itu tak dipakai. Bila dhaif tak digunakan hujah untuk menyokong perbuatan kita dalam melaksanakan satu perkara. Faham tak? Apalagi berkaitan akidah. Dan ibadah pun tak boleh, akidah lagi tak boleh. Akidah lagi tak boleh. Dengan sebab itu kita kata periwayatan ada di dhaif ni, kalau untuk pemberitahuan makluman ya. Tapi kalau untuk kita kata beramal, kerana kita ada satu fahaman kita nak buat, lalu kita cari dalil untuk menyokong perbuatan tadi. Contoh macam kita nak baca doa angin ahmar dekat depan Kaabah dan sebagainya, atau kita nak sebarkan. Lepas tu kemudian kita cari hadis dhaif yang menyokong perbuatan kita, atau kita kata ada dalam hadis ini walaupun dhaif tetapi dia mengatakan, mana boleh macam tu, kan? Pada benda-benda yang lebih kita kata berkaitan dengan kepercayaan, kan? Macam kepercayaan bahawa penyakit itu datang dengan sebab jin ahmar. Jin angin ahmar tu ada jin dia. Bagi mereka yang salah faham, kan, mereka merasakan macam tu. Kita di sini kita kata masalah akidah tadi akan rosak. Dan tak lagi macam-macam kali-kali cerita-cerita tambahan yang lain dan sebagainya yang merosakkan Islam itu daripada dalam, bukan dari luar, daripada dalam. Pasal kita kata fahaman akidah, kepercayaan sebagainya, benda-benda ni kita kata bukanlah benda yang boleh dimainkan. Dan sebab itu kita kata kena balik pada nas yang sahih sahaja. Nas yang sahih sahaja. Tak boleh ambil hadis dhaif untuk menjadikan amalan harian dan sebagainya. Elakkan. Masalah beramal dengan hadis dhaif tadi sebenarnya bukan beramal directly dengan hadis dhaif. Kena faham. Pasal nanti syarat-syarat beramal hadis dhaif nanti kita dapati memang tak ada siapa lepas. Semua yang buat sekarang ni semua gagal. Dengan syarat yang diletak kejap lagi. Baik. Itu kita bincang Ibnu Qudamah katakan, Ibnu Taimiyah katakan. Okey, baik. Sampai perenggan mana tu? Maka wajib tu. Okey. Baik, berkata pengarang buku kita Hafizahullah, Ibnu Taimiyah berkata, maka yang wajib adalah dibezakan antara hadis yang sahih dengan yang bohong. Yang wajib yang kita kena buat adalah bezakan dengan yang sahih daripada yang bohong. Kerana sunnah Nabi SAW adalah kebenaran tanpa kebatilan. Actually pasal disebut sunnah, dia adalah kebenaran keseluruhan tanpa kebatilan. Sebab Nabi SAW ni adalah penjelas bagi kitab. Kalau anda kata kitab tadi, itu Al-Quran Karim, penjelasan dia, okey, kitab tu terpelihara. Tapi penjelasan, the explanation, the practical practice of apa yang datang dalam kitab tadi, itu Nabi sendiri, semua tak sahih.
Dan ada masalah. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam surah surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala janjikan apa? Berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk Allah Ta'ala kata apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau gerakkan lidah kau dengan Quran supaya kau segerakan Quran itu datang. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguh ke atas kami lah jam'ahu, menghimpunkan dia dalam hati kamu, wa qur'ana, dan juga pembacaannya semula. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan Quran tadi, fattabi' qur'ana, ikut saja bacaan dia. Thumma inna alaina bayana, kemudian ke atas kami lah penjelasannya. Ayat yang kata thumma inna alaina bayana, itu maksud dia penjelasan Al-Quran tadi kembali kepada Allah Ta'ala juga. Maka Nabi buat perbuat praktikal Nabi itu atas wahyu Allah Ta'ala. Itu Nabi SAW. Tidak boleh kita kata ada benda Nabi buat daripada perbuatan daripada dia sendiri, suka-suka hati. Maka semua perbuatan Nabi SAW dalam masalah syarak, dalam akidah, ibadah dan akhlak, ia adalah daripada Allah Ta'ala secara keseluruhan. Lebih-lebih lagi kalau penjelasan kitab, penjelasan berkenaan ibadat, penjelasan berkenaan dengan akidah, penjelasan berkenaan akhlak sebagainya, Nabi tunjuk praktikal kan, praktis. Macam ni lah, macam kan ayat Quran datang berkenaan dengan pukul bini. Ada kan ayat? Ada. Soalan, praktis dia macam tu ke? Kena kita tahu ayat Quran datang. The practice is how. Macam yang tunjukkan praktis tadi. Kena tengok pada Nabi SAW. Tak jumpa pada Nabi, tengok pada para sahabat. Itu sebab kenapa kat sini kita kata penjelasan kita itu penjelasan kita. The practice of the kitab tadi ditunjukkan oleh Nabi SAW sendiri. Dia yang tunjukkan. Daripada perbuatan baginda, percakapan baginda dan juga perakuan baginda. Benda tu dikira sebagai nas atau sunnah. Itu yang dikatakan sunnah tadi, penjelasan kitab. Atau yang disebut dalam Quran sebagai hikmah. Kan, kitab, hikmah. Kitab, hikmah tu, penjelasan kitab. Yang ni banyak orang salah faham, dia ingatkan bila baca kitab tadi, dia baca berkali-kali nanti dia dapat ilmu baru. Tak boleh macam tu. Pasal kita kata Nabi SAW pasal kitab tadi difahami dengan wahyu Allah Ta'ala dahulu, sebelum akal kita. Bukan akal kita duduk nombor berapa tak tahu. Kan lepas bahasa mungkin nombor 5. Jadi akal kita mungkin nombor 10. Jauh lagi. Bukan mudah-mudah pakai akal untuk memahami. Kita nak faham bahasa Arab, ya kena pakai akal. Tapi dalam bahasa Arab tadi kita kata benda tu menuju awal-awal lagi, bukan bahasa. Terbalik kepada apa? Kepada perbuatan para sahabat Nabi SAW, yang mana ia selepas penjelasan Nabi, yang mana ia datang daripada penjelasan Allah Ta'ala. Tu yang tu. Kena faham. Jadi bila tak janjikan penjelasan kitab pun daripada Allah Ta'ala, maka mesti jaga. Takkan dia practice of Islam tadi, kitab betul, praktis salah. Tak boleh. Jadi sebab itu bila dikata sunnah itu mestilah apa? Kebenaran tanpa kebatilan. Itu apa? Hadis-hadis yang sahih tanpa yang maudhu', tanpa fabricated. Because once benda tu boleh fabricated, dia masalah apa? Penjelasan kitab tadi dia masalah. So you have the kitab, tapi penjelasan kitab tadi tak secure, tak terjaga. So masalah akan timbul apa dia? Macam-macam benda akan masuk. Everybody will say. Contoh macam ni. Kalau kita kata mungkin betul, barangkali betul, sanad tu tadi tak sahih, tapi mungkin ada orang tengah-tengah tu. Actually maksud dia dengan macam tu tadi, semua orang boleh reka hadis. Semua orang reka hadis. Macam hadis ni daripada sekian dan sekian, padahal dia tak ada pun dalam tu. Dia tak terlibat. Dia reka-reka je, letakkan nama orang, jadi percayai tadi dia silang suka-suka hati, kemudian dia letakkan apa dia nak. Dan patut tak ada siapa yang tahu betul ke tidak. Sebab apa? Sebab barangkali betul. Sedangkan tak cukup syarat sebagai hadis yang sahih. Dan sebab itu kita kata dengan tajuk ini, para ulama bahaskan, dia kata main tak boleh, mesti tidak. Pasal sunnah Nabi ini adalah kebenaran tanpa kebatilan. Okey? Ini adalah satu asas yang agung bagi ahli Islam secara umum, dan bagi siapa-siapa yang mendakwa sunnah secara khusus. Maksudnya ini adalah sifat yang khas. Kalau ikutkan sebenar, kita kata hatta ada satu seorang ulama kita kata inilah perempuan, nama dia Izziyah Taha, doktorah Izziyah Taha. Dia ada karang buku Manhajiyah tu Jam'ul Quran wa Jam'ul Sunnah wa Jam'ul Anajil. Dia actually Manhajiyah tu Jam'ul Sunnah muqaran bi Jam'ul Anajil. Dia buat satu buku perbandingan di antara kaedah pengumpulan hadis dengan pengumpulan Bible. Dia kata macam Bible tadi, dia kata nak tanding hadis pun tak layak. Sebab apa? Sebab dengan periwayatan putus, kan orang ni karang inspired by the Holy Ghost. Kan boleh jadi mabuk, boleh jadi sekian macam-macam boleh jadi. Sekarang ni pasal dia kepada Isa, siapa tengah-tengah tu? Pasal dia karang, dia menulis siapa di antara dia dengan Isa. Jadi kalau contoh macam hadis Nabi SAW, contoh macam Matthew, Mark, Luke and John kan, kalau dalam Bible, tak diketahui lahir bila, mati bila.
out of the blue nama dia keluar. Nama dia keluar pasal dalam teks itu tertulis. Soalan sekarang, dia siapa? Lahir bila? Mati bila? Tak tahu. Kalau ulama-ulama hadis lain. Macam kita sebut Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai. Dia memang jarak mereka dengan Rasulullah SAW, kita kata dalam apa 200 tahun. Contohnya 100 tahun, 160 tahun, 170 tahun. Macam Imam Ahmad kan, dia actually antara 190 tahun macam tu, dekat dengan Nabi SAW. Tapi dia ni dikenali. Dia siapa, anak siapa. Dan dia antara dia dengan Nabi SAW, kalau kita kira jarak tu, mereka ni macam mungkin 2 orang je tengah-tengah tu. Mana Nabi, sahabat, tabi'in. Diorang ni tabi'in. So di antara tu ada 2 atau 3 je. Mana 3, 5 kadang-kadang. Pasal tabi'in pada tabi'in, yang ni belajar sebelum ni, yang ni sahabat dengan ni. Jadi secara langsung itu jarak mereka. Tapi diketahui setiap siapa yang bercakap tu, diketahui nama dia, nama bapa dia, nama atuk dia, kabilah mana dia lahir dan sebagainya, tinggal mana dia. Bahkan disebut siapa guru dia, siapa anak murid dia. Bahkan ditambah lagi, siapa dikahwin ke tidak, nama bini dia, bukan anak dia kalau ada, berapa ramai. Kemudian disebut pula berkenaan tajuk macam dia tinggal berapa negeri. Mungkin dia lahir daripada Bukhara, dia lahir daripada tempat sekian, kemudian dia pindah tempat lain. Berapa kali dia pindah pun disebut. Mereka kisah hidup mereka penuh dikaji, diselidik, diteliti, dibandingkan dengan sama lain. Mana bukannya kosong. Itu bau perawi hadis. Quran lagi lah tinggi. Tapi masalahnya kita kata perawi hadis tadi diketahui dan dikenali. Bukannya setakat orang kata cerita kosong. Tak tahu datang mana, tak Aurud dulu timbul tak ada. Kan, buka-buka kitab, ni ada hadis ni kata Nabi perbualan Nabi dengan malaikat yang kumpul air hujan. Kira air hujan turun. Ada dapat SMS tu? Ada. Ini ada orang kirim dalam WhatsApp. Kalau WhatsApp sekarang kan panjang, boleh letak SMS macam-macam. Jadi dia dikirim. Yang kirim itu air mata Rasulullah satu. Kan air mata Rasulullah dapat? Tak dapat juga. Bagus je orang sini. Okey. Dah pasal benda-benda tadi disebar, diedar, tapi tak diketahui asal mana. Tujuan dia kononnya kadang-kadang bila dalam tadi ni nak lembutkan hati orang, nak kononnya macam sedih bersama Rasulullah dan sebagainya. Tapi ada separuh tu tanam perfahaman mazhab. Contoh macam kalau Syiah diletakkan dalam kisah tadi, yang ada dalam rumah tu kita itu Fatimah je. Dan Ali dan sebagainya. Itu dia saja sengaja diada-adakan. Sengaja direka, dibuat untuk apa? Supaya orang timbulkan rasa, mana para sahabat lain? Itu contohnya. Mana Aisyah? Sedangkan Nabi mati di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Datang kisah tadi, kisah Fatimah. Sambut orang kat pintu. Siapa dia? Ni Jibril datang nak ambil nyawa. Ayah Fatimah tak bagi dia masuk. Nabi kata suruh dia masuk. Aisyah mana? Itu rumah Aisyah. Kan atas riba Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah wafat. Dia datang cerita macam tu. Pelik-pelik. Macam kisah di akhir hayat Nabi kata ummati. Kan? Mana kisah tadi kalau tunjuk Rasulullah sayangnya kita. Tapi sebenarnya benda tu lafaz ummati ikut dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi nyatakan di hari akhirat nanti aku akan cakap macam tu. Bila aku dah sujud kepada Allah Taala, aku puji Allah Taala, puji-puji Allah Taala, yang Allah Taala ajarkan aku nanti kemudian. Dan lepas tu Allah Taala kata kepada aku, ya Muhammad irfa' rasak. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Sal tu'ta isfa' tu syafa'. Minta engkau diberikan, berilah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Mana itu hadis Nabi kata hari akhirat nanti. Allah Taala kata macam tu, Nabi angkat kepala dan Nabi kata, aku akan kata ummati. Allah ya Rabb ummati. Itu sana. Ini kata Nabi nak mati, Nabi sebut ummati. Ustaz, bila dia dikejutkan masa hari akhirat, bila dia dikejutkan oleh malaikat kan, dia kejut pun salah juga. Yang sebut betulnya disebut ketika mana dia bangkit, dia angkat kepala daripada sujud. Lepas orang nak minta syafaat pada Adam kata tak boleh, pergilah jumpa daripada Noh jumpa Noh kata tak boleh jumpa Ibrahim, jumpa setiap para anbiya tu, semua kata aku tak boleh. Semua kata nafsi. Bila mereka jumpa Muhammad SAW, Rasulullah cerita boleh, di situlah aku akan sujud kepada Allah Taala. Kemudian bila aku angkat kepala, Allah Taala kata irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Mana lepas tu baru Nabi kata aku pun sebut ummati. Ini satu riwayat datang. Tapi orang kita suka edarkan seronok, happy. Sayangnya Nabi kepada umat ini, tuan-tuan sekalian, dia seronoklah. Tapi janganlah bohong. Kan untuk ajak orang, jangan bohong. Kisah-kisah macam kisah suruh isteri taat suami. Banyak hadis yang sahih. Tapi kisah dusta dia datangkan. Contoh macam kisah berkenaan dengan sahabat Nabi kononnya nak dibakar dengan kayu api kerana derhaka pada mak dia. Itu pun sama juga, tak sahih. Tapi diceritakan oleh semua orang. Kenapa? Nak ajar orang supaya taat pada mak bapak. Kan yang kisah Al-Qamah
Alqamah. Lah yang dia disedupi bini dia kat atas mak dia. Kemudian mak dia tak redha, nak mati tak boleh mengucap. Penceramah daripada 80-an lu, tak 70-an, 80-an. 90-an ni pun ada yang berani sikit lah. Lepas tu tahun 2000 ni nampak senyap sikit. Pasal banyak orang sebut kata tak sahih. Apa dia diam. Tapi matlamat tadi itulah kita kata kadang kisah tadi kalau kisah tu tak ada langsung dibuat defabricated. Orang yang buat tu zindik, penipu, pembohong yang memburukkan, rosakkan Islam. Saya kadang kata benda tu kena lemahnya perawi dan sebagainya. Still dia tak jadi sebagai sandaran dalam Islam. Pasal hadis yang sahih banyak. Pakai yang sahih saja. Yang dhaif tak payah pakai untuk menyokong perbuatan kita dan sebagainya. Yang sahih itu cukup untuk kita beramal. Yang dhaif tadi kita tak perlukan. Kalau dia kata nak pakai yang dhaif tadi, macam yang dibuat oleh para ulama fake dia tengok para sahabat buat apa. Dia kan macam baca di dhaif, dia kita amal. Tak ada. Itu sebab kenapa kalau siapa-siapa buka kitab-kitab empat mazhab hadis ni solat hajat tak diajarkan cara macam mana. Pasal hadis dhaif. Tak ada siapa beramal untuk ajarkan orang. Tapi kita itu sebab kenapa tajuk tadi kita buat apa? Tapi ustaz tu kata soalan hadis dhaif kan, tapi kita beramal kenapa? Saya ingat kisah ni tadi, kisah dulu Ustaz Yunus dia mengajar hari Ahad sebut tentang perkara ni. Pertama salah seorang student dekat dalam kelas ni, kelas yang dia mengajar tu berjumpa dengan pensyarah UKM mana entah. Kemudian pensyarah tu kata ustaz tu sesat kerana kata hadis solat hajat tidak ada. Seriously, udah hadis dhaif tak pakai pun. Bahkan perawi dia tadi ada dituduh menipu. Tak pakai. Hatta Imam Tirmizi ketika riwayatkan hadis tu kata hadis dhaif, tak pakai. Dia ceritakan apa orang amal, lalu dia beritahu benda tu tak ada. Tapi dalam masa yang sama kita kata tu lah, kalau dia kata para sahabat buat benda berkenaan dan kita buat sebab apa? Para sahabat tunjukkan. Pasal mereka ni adalah translator kepada apa arahan Allah Ta'ala atau bentuk cara ibadat. Mana penterjemah. Faham tak? Bukan kita baca kita buat. Kita baca kita buat masalah. Kan baca-baca kita buat, hafal. Kan macam contoh macam perang. Macam mana perang dalam Islam? Kita kan perang macam kita fikir kan. Nak conquer satu dunia ni tak ada, bukan. Sebab tengok para sahabat buat apa. Apa cara mereka buat? Ada ikut cara itu. Pasal mereka ada penterjemah bagi arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sekarang tengok, kita baca, kita faham. Terjemah, kita faham. Tapi apa? Praktikal kita tak tahu. Tengok para sahabat Nabi SAW, itu cara kita memahami dalil ataupun beramal dengan nas. Bukan setakat kita baca-baca, kita nak buat. Dia tu sebab kita kata hadis di dhaif tak dipakai sebagai untuk asaskan satu ibadat. Menyokong apa yang memang dah ada, itu tajuk lain. Menyokong apa yang telah ada. Macam bab doa tertentu dan sebagainya kan. Yang kita kata yang macam doa macam apa macam doa ni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubnil bukhl wa a'udzubika min ghalabat dain wa qahr rijal. Kan hadis kan? Doa hadis dhaif. Tetapi apa yang diminta itu diminta dan tempat lain. Macam kat sini dibaca kat sini. Yang dalam hadis Bukhari ada ajzi wal kasal tu diminta. Ada hadis yang lain minta supaya jangan ada hutang sebagainya, melampau. Benda tu memang Nabi SAW ada ajarkan. Maka dengan sebab itu bila dibaca dalam bentuk gabungan tak punya masalah. Sebab ada Nabi ajarkan kita minta benda berkenaan, maka buatlah. Maka contoh macam bukan dengan lafaz yang sama, dengan bahasa Melayu pun halal, tak ada masalah. Pasal doa ni adalah terbuka. You can say the doa in Arabic atau in Malay, tak ada masalah. Kadang-kadang kata contoh macam cara ibadat, bentuk ibadat, cara pelaksanaan ibadat, waktu ibadat, itu tak boleh ikut akal kita. Kena ikut nas hadis Nabi SAW. Mana waktu atau redha kita ibadat dan sebagainya pun sama. Waktu haram ibadat, haram solat dan sebagainya kan, ada waktu-waktu tertentu tak dibenarkan solat. So itu mungkin jaga. Bukan kita main suka hati kita je. Mana kita rasa seronok kita buat. Bukan macam tu. Dan sebab itu kita kata tak boleh. Jadi pasal ini adalah dikata macam Ibn kata sifat atau ciri-ciri khas umat Islam. Secara umumnya umat Islam ini ciri-ciri khas kita. Kita bersanad. Sanad ini adalah benda yang kita kata bersandar kepada siapa-siapa ni. Kalau orang kita suka ambil sanad kitab. Jumpa tok guru ni ambil sanad kitab. Ngajar tak reti pun, baca kitab tak reti. Tapi dia nak sanad kitab. Itu tak penting. Yang sanad dimaksudkan itu adalah sandaran daripada siapa dia ambil ilmu tadi. Kan itu maksud sebenar. Ataupun bila dia ambil sesuatu daripada amalan Nabi SAW, dari siapa? Ni orang kita ni kadang-kadang kitab fiqah ada. Kitab ni aku ada sanad, kitab tu aku ada sanad. Dia ambil sanad tapi tak pernah belajar pun. Beri ambil sanad. Ini daripada guru sekian sebagainya. Tapi tak ni, sama ada separuh tu sanad pakai serban pun ada. Naik ke serban berapa lilit, cara pakai serban tu kena ambil sanad dulu.
Kain selempang nak pakai kena pakai sanad dulu. Nak amal dengan selawat tertentu kena sanad dahulu. Seriously, main-main dengan agama ke? Wuduk tak pernah ambil sanad pun. Siapa ambil sanad? Wuduk. Ada? Kan? Wuduk lagi penting dari selawat yang diamalkan tu. Pasal dia menjadikan syarat untuk kesahihan solat. Tapi apa? Orang tak kisah pun. Berapa rukun untuk? 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, basuh muka. Ketiga, pasang ke siku. Keempat, nampak kepala. Ketiga, basuh kaki. Kelima, basuh kaki. Keenam, tertib. Dapat mana? Tak tahu. Dapat mana tak tahu. Sedangkan kita kata benda berkenaan kena tahu daripada mana sampai dia. Bukan kita mesti hafal semua. Kurang kita tahu surah apa, ayat apa. Dah. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Dan kita tahu reference kita amal sebab apa? Ini sanad direct dengan Allah Ta'ala. Sanad direct kepada Allah Ta'ala. Tak ada putus-putus. Tak ada guru sekian hilang ke, yang ini entah lahir ke tidak ke, tak ada. Semua sanad cantum. Sebab apa? Sebab semua balik pada apa? Allah dan Rasulnya. Kenapa kita beramal? Allah dan Rasulnya ajarkan. Itu beza dia. Tapi masyarakat kita, dia tak nak, dia malas nak belajar. Apa yang paling shortcut? Shortcut tu? Shortcut. Nak cepat. Contoh macam baca nak buat rumah elok, Nabi kata surah Baqarah baca. Tapi panjang sangat. Ada tak singkat sikit? Dapat Yasin kata. Buat Yasin. Buat Yasin lah. Tapi kenapa baca Yasin? Tak tahu kenapa. Tak tahu itu tak ada sandaran. Tak tahu datang mana. Dia amal itself tak tahu datang mana. Kadang-kadang bersandar pada benda yang tak sahih daripada Nabi SAW. Actually benda tu bukan amalan Islam. Islam tidak tertegak dengan apa? Amalan-amalan yang tak sahih daripada Nabi SAW. Faham tak? Islam tertegak dengan amalan yang sahih bersandar pada Nabi SAW. Faham tak? Bukannya dengan benda tak pasti. Kenapa buat? Tak pasti. Macam mana kita nak bentuk sebuah negara kalau semua benda asas kita tak pasti? Tak pasti. Ini tak pasti. Tak pasti. Lepas tu, ini halal ke haram? Tak pasti. Faham? Semua tak pasti. Ini halal ke haram? Tak pasti. Ini boleh ke tak boleh? Tak pasti. Contoh macam bab berkenaan dengan penyusuan. Anak susu jadi haram dengan mak susu, dengan adik-beradik susu dia. Jadi dengan hadis Nabi SAW, Nabi kata yuhramu minar radha'ati mah yurhamu minan nasab. Diharamkan melalui penyusuan apa yang diharamkan dengan melalui nasab, keturunan. Macam apa saja. Contoh macam seorang anak susu. Mak dia kahwin, kalau mak susu dia tadi kahwin dengan orang lain, orang yang dikahwini oleh mak susu dia tadi, the second one, the third one, the fourth one, sama seperti mak dia kahwin dengan orang lain juga. Mana jadi bawa tiri dia, tak haram dia kahwin. Kalau berlaku persetubuhan antara mak susu dia dengan orang berkenaan, maka automatik dengan pernikahan yang sah, automatik orang-orang tersebut, tak kira 10 orang ke mak dia kahwin cerai, 10 orang tu ada bapa susu dia. Semua tu adalah haram kahwin kat atas dia. Macam nasab keturunan macam tu kan, macam tu berlaku dengan penyusuan. Tapi ini berlaku dengan hadis Nabi SAW saja. Kalau ikut Quran Karim tak jumpa directly macam mana kesimpulan keseluruhan dia. Kita tak ayat Quran sebut berkenaan dengan wanita-wanita yang diharamkan, antaranya apa ibu-ibu kamu daripada penyusuan. Soalan sekarang yang tu macam mana, pasal ibu tu sendiri saja ke, yang lain-lain macam mana, adik-beradik macam mana? Tak disebut. Kalau ni kata ikut ayat berkenaan, ikut ayat tersebut, dia sebut berkenaan dengan berkenaan dengan anak susu tu sendirilah, mana budak yang menyusu tu. Hurrimat alaikum. Surah An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Okay. Pasal benda ni halal haram. Maksud dia boleh kahwin tak boleh kahwin. Bahkan kalau dia dah terkahwin, nak kena pisahkan balik. Banyak ada orang yang tak faham hukum ni. Apa nak jadi? Macam mana, apa nak dibuat? Semua sekali benda macam ni bukan benda yang mudah. Dan surah apa? Dan surah An-Nisa, An-Nisa 23. Kan disebut kat situ kan, mana diharam ke atas kamu, ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, adik-beradik kamu, mak saudara kamu, kemudian mak saudara kamu, mak saudara kamu daripada belah bapa, mak saudara kamu belah ibu, anak-anak adik-beradik lelaki kamu, anak-anak adik-beradik perempuan kamu, ibu-ibu kamu daripada penyusuan, dan yang menyusukan kamu, adik-beradik kamu daripada penyusuan. Okey, kita soalan. Mak saudara ni mak saudara. Adik-beradik mak susu. Mak susu tu punya adik-beradik.
Halal tak kahwin dengan budak berkenaan? Tak halal. Nak sandar kat mana? Kalau bukan hadis Nabi datang, macam Nabi kata, diharamkan melalui penyusuan. Apa yang diharamkan melalui keturunan? Maksud dia apa berkaitan dengan keturunan? Nenek. Mak susu punya mak. Tak disebut kat dalam ni. Kan katakanlah nenek tu muda lagi. Anak cucu susu tu boleh kahwin dengan nenek tu, nenek tadi. Tak boleh. Pasal hadis Nabi tadi menggariskan panduan. Kalau hadis tu dhaif, tak sahih dan sebagainya, dia jangan sandaran, masalah. Pasal kita mengharamkan benda Allah Taala halalkan, menghalalkan benda Allah haramkan, tak dibenarkan oleh Islam. Dan sebab itu kita kata pemastian sahih tadi, umat Islam ni satu-satunya bangsa dunia ni yang ada sumber yang orang kata bercantum sampai ke atas, sampai kepada sumber yang asal. Kita tahu daripada siapa sampai ke atas. Ini ciri khas umat Islam dan ciri khas Ahli Sunnah wal Jamaah. Ciri am umat Islam dan ciri khas kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah, dia punya sumber hidup ilmu dia atau pengambilan hukum dia ada balik kepada siapa. Bukannya balik kepada suka hati. Bukan nampak baik kita ambil, tak. Dia ambil berdasar pada nas yang sahih daripada Nabi SAW, okay, dan juga amalan-amalan yang bagi tunjukkan. Itu beza kita dengan orang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, atau beza kita dengan orang kafir sendiri. Kalau orang kafir ditanyakan, ini haram kenapa? Tak tahu. Contoh macam kita kata macam orang India, dia buat pancagavya, 5 benda. Dia ambil tai, air kencing, susu, lemak dan satu lagi tak ingat. 5 campuran tadi. Kan nampak kan suami tu ambil benda letak kat tangan. Kan dia minum. Benda berkenaan kalau anda kata ikut daripada biasa yang antara yang diletak tu debu suci, saya tak pasti debu tu apa. Dia kata kalau dia kata benda cair, normally benda tak pancagavya. 5 benda campuran benda 5 tadi dijilat untuk menghapuskan dosa. Kalau kita tanya balik soalan, siapa aja? Soalan tu kita tanya siapa aja? Kalau buat macam tu dapat apa dosa? Atau jangan atas api apa dosa? Soalan tu boleh tanya kan? Kan ada dalam kitab. Dia orang tu, kalau dalam kitab tadi apa siapa? Dia akan putus. Anything. Macam orang Kristian buat pengampunan dosa kan? Kan dia ada confession kan? Kemudian dosa dihapuskan. Kan? Okay, oh father, I have sinned bla 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 bla. Soalan. Okey. Dapat mana? Adakah ajaran tidak ajarkan? Ada Isa kata. Isa tu rupanya berkenaan. Isa alaihi salam. Dia tidak dapat orang kata peringkat dia naik jadi nabi, tak lama lepas tu teruskan kejar dan sebagainya, jadi havoc. Pengikut-pengikut dia tak dapat duduk dengan dia sekali. Di mana tempat dia ngapakan dosa pengikut-pengikut dia? Cara macam mana? Apa kaedah dia? Benda-benda berkenaan kita kata kerana dalam agama-agama terdahulu tak ada sanad, maka whoever can tell sebutlah. Aku nampak Isa kata, aku nampak sekian kata, tak tahu dari mana. Ini cerita macam Isa alaihissalam ketika mana dia disalib semua disciples dia lari, tinggalkan dia. Semua tinggalkan. Yang kata nampak seorang siapa? Mary Magdalene. Itu je yang hadir bersama ketika mana orang tengah salib Nabi Isa. Soalan, datang cerita mana yang lain dapat ni? Kalau semua lari, tinggalkan Isa. So siapa yang tengok sebenarnya? Macam bila Isa kata ela lama sabaqtani kan, dia kata oh God why you forsaken me. Siapa dengar tu? Siapa daripada siapa? Soalan nak tanya siapa? Bila kisah tu Mary Magdalene pergi kat kubur tu, siapa yang tengok? Siapa bersama dia? Dia cerita pada siapa? Siapa dapat cerita berkenaan? Benda tu penting. Jika tidak, jadi macam cerita hang tuah lah. Dia cerita hang tuah. Kan cerita hang tuah. Hang tuah betul ke tidak? Macam tak jawab. Dia kata macam Profesor Kokekim, dia kata apa? Dia kata saya tak menafikan. Dia kata cuma masalah dia kata kebarangkalian besar benda tu mungkin hanya rekaan. Kebarangkalian besar. So tak ada daripada siapa. Kisah tu tergantung macam tu je. Tergantung macam daripada siapa. Pasal yang menceritakan Tuan Sri Lanang. Tuan Sri Lanang dengan orang atas tadi berapa ratus tahun. So dia dapat daripada siapa? Dia kan sebut. Jika tidak macam tu, macam masalah tu. Alangkah kita macam saya terangkan, kita buat video kita tunjukkan. Mana kisah jin alih naik bas. Kan kisah tu kan. Mana orang tuan punya badan sendiri kata tak pernah buat. Tapi orang kita sebarkan, ajar anak pula. Dulu kau tahu orang tua hantar ni naik bas. Jadi budak-budak semua faham. Dia kata boleh hantar jin naik bas. Alihkan. Yang tuan punya badan kata tak pernah saya buat kerja ni. Tak pernah saya buat kerja ni. Yang pelik ni kisah tu datang mana? Itu wujud tuan punya badan hidup lagi. Cuba kalau dah mati, boleh betulkan balik. Ini kita kata konsep dalam Islam. Kita kata beza Islam ni, sanad itu penting. From whom you take. Dan di sini datangnya bila Nabi kata apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a.
memadailah seorang tu pembohong. Enough for a person to be a liar. Apa? Ayuhaditha bikulli ma sami'a, that he tell everything that he hear. So anything dia hear, dia bagi tahu orang. Memadailah seorang yang pembohong, dia berkata. Sebab maksud dia apa? Para ulama katakan, tanpa dia usul periksa, tanpa dipastikan kesahihan kisah tadi, dia sebar dan dia edarkan cerita berkenaan, maka dia ada masalah. Kau tahu artis tu kahwin mengandung, kau tahu artis sekian. Soalan dapat mana? Tak, wartawan dia kata. Wartawan dapat dari mana? Tak tahu. Tak tahu yang cerita. Then stop. Bahaya pasal benda ni, kita rumus kan, menyebarkan rumus tadi. Nabi kata orang tu pembohong. So itu dalam masalah apa? Kehidupan harian. Apa lagi dalam agama? Apa lagi dalam agama? Dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah yang kita nak ambil Nabi SAW, mana boleh datang benda berkenaan tak pasti. Rumus. Kenapa ni? Dengar dahulu Nabi kan rumus. Macam baru ni kan ada orang dia tanya saya soalan. Dia kata, betul tak Aisyah radhiyallahu anha lepas Nabi wafat dia dapat hadiah? Maksudnya dia daripada yang difahamkan maksud dia daripada Nabi punya harta tu lah. Kemudian 60,000 dirham. Ada semalam ke kemarin kira. Kira kat sini ke kira kat mana? Dia 100,000 dirham hampir-hampir bersamaan dengan pasal 1 dinar 12 dirham. Lepas tu bila sebut 12, dia bukan dalam, kalau disebut 1,000 dirham tu, 100,000 dirham bersamaan dengan 3.5 kilo emas. 3.5 kilo emas berapa ringgit Malaysia agak-agak? 3.5 kilo. Mana kira kali lah 3,500. Ni sila ada kiraan dia macam ni. Okey. Bila disebut 100,000 dirham. Okey, 100,000 dirham berapa kosong? Ini juta dah. Gitu. Ini 1,000 Okey. Nak tahu berapa dinar 1,000 tadi, bagi 12. Sebab 1 dinar 12 dirham. Okay. Bagi 12 dapat 8.3333. Okey. 8.33 ni maksud dia harga apa mana dinar yang ada. Okey. 1 dinar 4.25 gram. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Jadi kali ke bagi? Kalilah. Kalilah. Kali 4.25. Jadi bersamaan dengan 3.3416. 3.514 Mana 30 kilo lebih lah. Okey. 35 kilo. Serius banyak tu. Kan? Banyak, serius banyak. Saya salah kira. Maksud saya kira hari tu orang kata 3 kilo setengah. 35. Pasal kita balik pada dinar. 1 dinar bersamaan dengan ni. Jadi dalam 100,000 dirham tadi bersamaan dengan 35,416 dinar. Gram emas. Mana 35 kilo lah lebih kurang. Mana banyak tu, 100,000 bukan 1,000, 100,000. Bila Aisyah dapat, Aisyah sedekahkan. Dapat sedekah. Dia actually kisah tu benar, tapi kisah dia bukan mana bila dikaitkan bahawa Aisyah dapat harta daripada pengiran Rasulullah, tak ada. Nabi SAW bila Nabi wafat, semua harta baginda tinggalkan semua jadi sedekah. Tidak dapat diagih-agih pada isteri dia. Isteri tak warisi harta dia. Anak-anak dia tak warisi harta dia. Dan itu yang dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pasal dia kata apa? Dia lebih suka kalau nak dapatkan redha keluarga Rasulullah. Tetapi masalah sekali apa yang Nabi sabdakan, Nabi kata kami para anbiya ni kami tidak mewariskan harta. Apa kami tinggalkan maka ia adalah sedekah. Sedekah tak dapat, isteri Nabi tak dapat. Hatta anak Abu Bakar tak dapat. Ada duit Rasulullah SAW. Cuma lepas Rasulullah wafat, pemerintah selepas Rasulullah, Umar, Uthman dan sebagainya, Muawiyah, mereka Abdullah bin Zubair, mereka ni bila naik memerintah, mereka sedekah kan, atau mereka bagi pada isteri Nabi tadi hadiah. Ada macam cerita zaman Umar hidup, Umar bagi pada isteri Nabi ni, diberikan macam allowance kan. Allowance macam sultan kita kan, agung pun ada allowance kan. Jadi isteri Nabi ni orang bagi. Jadi macam isteri Nabi dahulu zaman Umar diberikan 10,000 dirham. 10,000 dirham. 10,000 dirham. 3.5 mana 10,000 dirham. Dilebihkan untuk Aisyah radhiyallahu anha 2 dirham lagi, 2,000 dirham lagi. So dia kata ini adalah kasih Rasulullah. Bila orang tanya kenapa kau lebihkan untuk Aisyah, dia kata kau tak tahu ni kasih Rasulullah SAW. Jadi bagi lebih pada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang pentingnya dia agihkan. Betul zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pernah berikan pada Aisyah radhiyallahu anha kalung yang nilai dia 100,000. Lalu Aisyah radhiyallahu anha dia tak pegang benda berkenaan dengan siapa apa. Lepas dia agihkan dengan isteri Nabi nilai dia.
Dia same equivalent nilai, dia bagi-bagi pada semua. Dia bukan makan seorang. Kita kalau dapat makan seorang kan, ada tak dia makan, dia bagi pada isteri Nabi yang lain. Kemudian ada kisah yang lain, Abdullah bin Zubair dia beri kepada kepada Aisyah radhiyallahu anha 100,000. Tapi Aisyah radhiyallahu anha dari pagi hingga ke petang sedekahkan benda tu. Sedekahkan pada orang. Sampai petang bila nak makan, dia nak makan. Lepas tu tiba pembantu dia kata apa? Kalau lah kita ni tak ada daging, dia kata bila nampak makanan tak ada daging. Dia kata kalau lah sekiranya engkau beli daripada 100,000 dirham tadi kan, beli 2-3 dirham untuk kita daging kan bagus. Kata Aisyah kata, Ustaz tak cakap tadi. Ustaz tak cakap tadi. Dan aku cakap tadi aku buatlah, dia kata. Jadi tak beritahu, dia lupa, tak ingat. Dia tak ingat pun nak pakai untuk diri dia. Dan satu dua elok datang, dia bersedekah dengan 70,000 dirham. Dalam masa yang sama, baju yang dipakai adalah baju yang bertampung. Baju dia patch. Dengan koyak-koyak tu patch. Dengan jahitan. Tapi dia bersedekah dengan 60,000 dirham. Maksudnya nak ceritakan kisah sahih tu ada. Tapi bila orang tu kata nak pastikan kepastian, kena check lah. Benda tadi buka dalam kita Syiar Nubala dan sebagainya, kisah-kisah apa, para sahabat. Jumpa dengan sanad. Dia bukan cerita direct, dengan sanad. Dari siapa, kisah berkenaan. Bukannya datang dengan out of the blue, cerita tu diceritakan. Tak boleh. Kita tak ada macam rumus dengar. Ayat tu tak boleh. Pasal orang tanya soalan pada saya, dia kata, dengar cerita Aisyah kata sekian. Saya kata tak, buka. Saya buka dari buku sebab tahu buku sekian, buku sekian sampai sekian. Sebab tahu in detail kisah tu datang kat mana. Pasal beza, kita kata dalam Islam ni kita bukan beramal dengan rumus. Kita beramal dengan apa? Benda-benda yang sahih saja. Faham Okey. Beliau juga berkata, pendalilan dengan sesuatu yang tak diketahui kesahihannya tidak dibolehkan secara ittifaq. Mana kesepakatan para ulama semua sepakat tak boleh untuk beramal dengan sesuatu tak diketahui kesahihan dia. Kerana ia adalah kata-kata tanpa ilmu dan dia adalah haram mengikut kitab, sunnah dan ijma'. Kerana mengikuti sesuatu benda yang tak dipastikan, dia seperti ketika bercakap tanpa ilmu. You are saying something tanpa knowledge, itu haram dalam Islam. Dalam kitab, sunnah dan ijma'. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Isra', Allah Ta'ala nyatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa-apa yang tidak kamu ada pengetahuan mengenainya. Innas sam'a, sebagai pendengaran itu, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati atau akal, kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, dia adalah akan benda yang akan ditanya. Faham tak? Maksud dia benda berkenaan bukannya kita suka hati je. Mana apa kita cakap, mana jangan ikut benda yang tak ada ilmu mengenainya. Percakapan ke perbuatan dan sebagainya. Tak tahu datang mana? Tak. Okey kot, agaknya. Tak ada agaknya. Dia cuma sashing agaknya. Amal benda berkenaan bila dia benar daripada Nabi SAW. Sebab pendalil pasal ini kata pendalilan dengan sesuatu yang tak ada ketahui kesahihan dia tak dibolehkan secara ittifaq. Mana para ulama sepakat tak boleh. Sebab itu sama seperti perbuatan bercakap tanpa ilmu. Tak tahu tapi cakap, haram. Ittifaq, kesepakatan secara sepakat. Mana semua para ulama sepakat. Mana kitab ijma' dari kitab Al-Quran, sunnah Nabi dan juga ijma' para ulama, benda semua rejected, tak diamalkan. Tapi macam saya terangkan balik, apa yang berkaitan para sahabat punya perbuatan, para ulama apa? Angkat tangan. Maybe benda tu benar, dia nampak seorang, orang yang tak nampak. So, let go. Dan sebab itu kita kata macam kita sebut amalan dengan hadis dhaif tak ada dengan direct. Bahkan dia datang bila apa? Ada perbuatan para sahabat menyokong benda tersebut, maka orang tu bukan beramal dengan hadis tadi, beramal dengan perbuatan para sahabat. Cuma hadis sebagai apa? Hadis sebagai sokongan, macam mencantikkan lagi kisah berkenaan saja. Kalau tidak, nanti kata para sahabat buat sendiri. Faham? So, jadi dia cuba untuk kata benda tu ada juga sumber, tapi hadis dhaif. Yang pentingnya sahabat itu rujukan dia. Sebab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia kata Islam itu adalah kitab, sunnah dan juga apa? Kefahaman para sahabat. Kefahaman para sahabat. Itu sebenarnya Islam tu. Islam kita amalkan ni kitab, sunnah. Bukan kitab sunnah je. Kefahaman para sahabat. Ijma' para sahabat, mereka kata sebut ijma'. Ijma' siapa? Bukan ijma' kita. Contoh, bersepakat orang Melayu di Malaysia mempercayai bahawa ada hantu, ada orang bunian. Contohnya kan, orang Malaysia percaya bunian tu ada. Kesepakatan orang Malaysia, orang Melayu kita tak menjadi sebab dalam Islam. Yang dimaksudkan bila disebut ijma', related first thing first kepada para sahabat dahulu. Lepas tu pada anak murid para sahabat, tabi'in yang belajar dengan para sahabat. Itu orang-orang yang awal yang kita tumpukan, disebut sepakat di situ. Faham tak? Bahkan kalau ada percanggahan pun di situ. Bukan lepas tu. Kalau ada lepas daripada zaman berkenaan, para ulama berkenaan, contoh macam sahabat, tabi'in, tabi'in, sepakat bahawa benda berkenaan tak boleh.
Tak boleh contohnya macam dikatakan haram. Datang orang berikutnya kata, tapi saya rasa, contoh zaman kita lah, doktor, profesor daripada universiti mana-mana, contoh sepakat para ulama dahulu mengatakan arak tu haram. Kitab, sunnah, ijma' kata haram. Tiba-tiba datang seorang profesor daripada Malaysia, kan, kau ni pandai, bijak bistari dan sebagainya, ada PhD 15, 3 PhD, 4 ijazah, kehormat dan sebagainya. Dia cakap kata haram tapi dia sebut tapi. Dia sebut tapi je kan. Apa dia cakap ni tadi tak dikata khilaf. Kita kata ini dicanggahkan, tak ada. Pasal kalau refer pada para sahabat, yes, kita kata benda ni ada percanggahan. Tapi ini percanggahan, ada percanggahan, para ulama bercanggahan pendapat. Tapi berdasar pada apa? Para sahabat, bukan berdasar pada kita. Kalau macam tu, kalau open macam tu, matilah. Zaman tak apa. Dulu okey. Berdua-duaan lelaki wanita, pegang tangan sebagainya haram. Sepakat para ulama kata haram. Tapi ada orang yang kata, tapi kalau kita pandu benda berkenaan kepada cinta yang suci murni, bla 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 bla. Ni ada benda ni kat universiti sekarang. Ada pensyarah ustaz ni dan sebagainya ngajar macam tu. Dia kata bercinta, benda tak boleh. Pakai dia kata benda tu zina. Cuma bentuk zina tadi, zina mata, zina telinga dan sebagainya. Tapi ustaz ni kata, yalah, tapi kalau kita sekat-sekat, dia buat juga. Jadi kita kata boleh, tapi disalurkan dengan cara yang Islami. Apa benda cerita dia, kan? Dah haram-haram lah. Yang pening kepala tu nak ikutkan sangat perangai budak-budak ni, kan? Kita ni jadi dewasa, orang tua. Sebab kita ni orang tua, layak jadi orang tua sebab mandu budak-budak. Kita jadi perangai macam budak juga. Kenapa? Ikutkan sangat benda berkenaan. Tapi dia nak happy-happy juga. Salah lah macam tu. Tak usah jadi orang tua macam tu. Faham tak? Mana macam orang kata nak bagi ubat pada anak dia. Nak bagi ubat, anak dia lari, tak nak. Lepas tu dia kenapa? Dia tak nak bagi makan ubat. Dia tak nak makan ubat. Jadi nak buat macam mana? Soalan saya kata, apa? Engkau mak ke dia mak? Seriously, betul tak? You being a mother, you being a father, to become the one who can control the situation. Datang kita, tak boleh, dia tak nak. Anak dia tak nak, dia tak tahu nak buat apa. Sedangkan dia mak, dia lagi besar. Tiba-tiba dia tak tahu nak kawal budak berkenan. Dia ada masalah. Kadang-kadang terbaca sangatlah, terbaca psikologi barat. Jangan sekat budak-budak ni, nanti dia dia tidak kreatif Dia tidak inovatif. Tak ada ini masalah lah. Kan bila Islam, Nabi SAW, Hasan bin Ali makan tamar. Dia makan tamar tu, dia masuk mulut, dia kecil lagi. Kan dia tahu apa, orang datang, ya Rasulullah ni tamar sedekah. Budak kecil tu datang, dia ambil, dia makan masuk mulut. Nabi korek tekak dia. Ikut logik, ikut tu sepatutnya kreatif, inovatif, jangan kacau. Biar je. Tak saja. Betul tak? Nampak kan, biar dia kreatif, biar dia inovatif. Kan, biar dia jangan ni, jadi bijak kononnya. Last sekali tak boleh, bila dia lepaskan semua sekali, last sekali budak tak nak makan pun tak kerti nak buat apa. Nak makan ubat pun payah. Datanglah pak saudara, kau sini. Pak saudara datang, makan. Buka mulut. Masalah lah. Itu sebab kita kata, ini problem sebenarnya. Jangan, itu sebab kita kata konteks arahan dan sebagainya Islam. Benda-benda tadi diajarkan. Itu sebab kenapa kita kata-kata dengan tanpa dalil dan sebagainya tak boleh. Pasal kita fahaman-fahaman yang pelik-pelik akan timbul. So, secara asasnya Islam, kita memang ada ijma'. Jadi kita kata rujuk sebenarnya kepada para sahabat Nabi, bukannya kepada kita. Apa kita buat ni tak pakai, tahu tak? Macam dulu orang kita kata mandi safar. Orang Malaysia kita seluruh dulu mandi safar 60-an, awal 70-an masih mandi safar. Yang tukang mandi mufti. Mandi tolak bala. Saya kata tak ada bulan safar. Kesepakatan apa para sahabat dah sepakat, apa tabi'in dah sepakat, tak adalah orang zaman kita ni boleh datang, dia counter balik, saya tak setuju. There's no such thing. Faham tak? Tak boleh datang berikutnya. Mana perbuatan dia, kesepakatan dia dah habis. Sebab ijma' bukan kita. Ijma' kat atas sana, yang awal daripada kita. Faham Sebab kalau kita kata kadang ada benda tertentu. Contoh macam ni dalam masalah fiqh bila kita lihat para sahabat dia makan benda tertentu yang Nabi iakan perbuatan mereka makan, lalu benda tadi jadi halal bukan sebab ikut nas. Nabi SAW sebut berkenaan dengan tajuk tajuk semua binatang bertaring, kan, zinab, yang bertaring, yang menerkam, yang membahang bangsa dengan menerkam, dikira sebagai sebagai sibak yang tak boleh makan. Itu ada hadis Nabi sebut, kan, even raptor, binatang burung yang pemangsa pun tak boleh makan. Tetapi bila datang para sahabat Nabi SAW makan contoh macam dubuk,
Haina. Jadi halal dengan sebab perbuatan para sahabat Nabi SAW tadi. Dia kata Nabi mengiyakan perbuatan mereka. Mana kaedah umum dengan khusus. Daripada am tadi, yang khas dia ada benda tentu yang para sahabat memang biasa makan, macam dog dan sebagainya, makan. Jumpa tengok ada taring, makan juga, tak ada masalah. Tu kena faham Mana perbuatan mereka tadi yang dikatakan ijma' sebenarnya. Yang kata-kata orang salah faham, dia kata ijma' tadi, kita punya ijma'. Orang Malaysia punya ijma' tak pakai. Dia pakai ijma' para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kata kita kata putih, diorang kata hitam, hitamlah benda berkenaan. Bukannya putih sebab kita kata. Bahkan pencanggahan kita tak merosakkan hukum asal benda berkenaan. Faham? Okey. Beliau juga berkata, tidak boleh disandar kepada syariah, tidak boleh disandar dalam syariah kepada hadis dhaif yang tidak sahih dan tidak hasan. Tidak sahih, tidak hasan, maka tak boleh sandarkan. Asy-Syaukani berkata, Imam Syaukani rahimahullah, dia antara ulama Yaman, ulama Yaman yang tahun 1000 lebih, 1000 hijrah lebih. Okay, jarak kita dengan ni mungkin berapa ratus tahun lah, mungkin 400 tahun ke 500 tahun. Tapi dia ni actually antara ulama yang terkenal, hebat. Dia hafal Bukhari Muslim. Dan dia antara orang yang yang mengeluarkan balik orang Yaman daripada asal dahulu ikut mazhab Zaidiyah semata-mata taklid buta kepada keluar kepada pembahasan, pendalilan dan juga pembacaan hadis yang sahih. Mana dia keluarkan daripada mazhab Hadawiyah, mazhab Zaidiyah. Dia tukar, dia dapat berjaya untuk peringatkan orang-orang Yaman supaya belajar. Jadi Asy-Syaukani berkata, sesungguhnya hukum-hukum syarak adalah berkedudukan sama rata. Mana every hukum dalam Islam ni sama rata. Contoh macam hukum bab berkenaan dengan tak boleh makan dengan tangan kiri, dengan hukum masalah tak boleh, contohnya macam makan binatang-binatang buas yang sebagainya, atau makan babi. Jadi hukum ni sama rata, tak ada beza di antaranya. Yang kita kata bila haram, haram. Bila halal, halal. Bila kita kata contoh macam kaedah syarak solat, sama. Hukum berkenaan takbir dengan hukum sekian-sekian sama. Oleh itu tidak boleh menyiarkan sedikit pun daripadanya, melainkan dengan dengannya hujah. Tak boleh kita siarkan something without dalil. Pasal tak boleh kita kata macam cerita bab babi, hadis semua sahih. Cerita bab benda lain, tak apa, dhaif tak apa. Tak boleh macam tu, pasal hukum ni sama. Semua arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Arahan Allah dan Rasulnya. Mana tak ada kita beza-bezakan. Macam kita tak boleh bezakan para anbiya, macam kita tak boleh bezakan berkenaan dengan arahan Allah Ta'ala. Semua arahan kita buat. Faham? Kita tak boleh tinggalkan satu, ambil satu. Bagi kita ambil semua sekali sebagai apa? Amalan Islam. Amalan Islam tu keseluruhan, semua sekali. Cuma memang kita kata ada yang dikira dosa besar dengan ugutan arahan Allah Ta'ala, ugutan dahsyat dari Allah Ta'ala. Ada mungkin makruh saja, tidak menjadi dosa besar. Itu benda tu kita faham. Tapi dari segi asasnya kita kata hukum dia tadi tetap di situ, duduk kedudukan sebagai iman kita terhadap perkara berkenaan semuanya adalah sama rata. Dan kita kata dengan sebab itu tak boleh tidak, mesti tertegak dengan dalil yang nyata. Okey, oleh itu dia kata jika tidak ia termasuk daripada mereka-mereka pembohongan terhadap Allah dan juga apa yang tak dikatakan. Okey, maksud dia mana termasuk dalam mereka-mereka terhadap Allah Ta'ala apa yang tak dikatakan Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tak haram, kita haramkan. Kan? Allah Ta'ala tak halalkan, kita halalkan. Allah Ta'ala tak benarkan, kita benarkan. Macam maksud dia, Allah Ta'ala tak pernah kata dia suka cara ibadat macam ni, datang kita kata kalau kita buat macam ni Allah Ta'ala suka. Nampak tak kita berbohong atas nama Allah dan Rasulnya? Tapi masalahnya orang tak faham pasal semua benda tu sama. Bila orang tu kata dengan benda yang yang benda yang tak sahih, tak tertegak macam hadis solat hajat, tak tertegak dalil. Hadis dhaif, confirm dhaif. Tadi ada orang kata macam, tapi Ustaz, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia jadikan hujah benda tu benar sebab Imam Ghazali sebut. Dia tak kata hujah dia benar sebab apa? Sabda Nabi ni sahih. Tapi dia kata hujah dia benar sebab apa? Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Macam tuntutlah ilmu ke negeri China. Kemudian contoh macam apa? 9/10 daripada rezeki, daripada perniagaan. Benda-benda macam tu. Dia kata sanad kadang-kadang tak ada, sanad tak kuat, tapi kerana Imam Ghazali sebut. Cuba Ustaz Adli sebut. Nampak tak? Dia kadang dia sandar pada manusia. Kita tak kata kita setara dengan Imam Ghazali dari segi masalah ilmu. Tapi masalah sekarang ni bila berkait dengan tajuk hukum, hakam, halal, haram, galakkan atau perkara orang redha dan sebagainya, dia sama rata. Dia sama rata. Tak boleh kita kata yang ini kita pakai, yang ini kita tak kuat pun tapi kita pakai. Tak boleh. Pasal kalau dia kata orang tu buat macam tu,
seolah-olah dia mengatakan kepada Allah Ta'ala benda yang Allah Ta'ala tak cakap, Allah Ta'ala cakap. Ini haram. Sebab apa? Allah Ta'ala kata. Macam itulah. Seolah-olah dia menipu atas nama Allah Ta'ala. Dan dia kata apa? Dan di dalamnya terdapat hukum yang sedia maklum. Hukum dia sedia maklum lah. Maksudnya siapa yang buat perhubungan kepada atas Allah Ta'ala, maka dia dapat hukuman yang dahsyat. Allah Ta'ala tak reda orang tu menipu atas nama dia. Menipu atas nama Nabi tak boleh. Menipu atas nama Allah Ta'ala lagi tak boleh. Bahkan bila orang tu bersandar dengan benda yang tak sahih dalam meletakkan hukum, seolah-olah dia sedang berbohong atas nama Allah Ta'ala. Contoh kita lah, contoh kita. PM kata, tak dengar, tak tahu, tapi apa? Rumus. Tahu rumus kan? Rumus kata, tak boleh macam tu. Kalau ada manusia jadi dengan Allah Ta'ala kita halalkan. Buat benda tak pasti. Cakap Allah Ta'ala akan suka benda sekian. Kalau buat sekian-sekian Allah Ta'ala akan makbulkan doa. Kan siapa kita nak bercakap macam tu? Who are we kan untuk mengatakan bahawa amalan A, B, C, D, E dan sebagainya adalah apa? Perkara Allah Ta'ala akan makbulkan doa. Siapa kita? Layakkah kita bercakap macam tu? Soalan kan? Terus kata ulama cakap kalau sandar pada para sahabat yang perbuatan, ya, kita setuju. Kan? Reference. Hadis tak ada. Sahabat Nabi punya perbuatan. Then stop. Macam perbuatan contoh macam masuk dan tandas tutup kepala. Benda tersebut adalah di antara perbuatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahih daripada Abu Bakar perbuatan beliau. Masuk tandas dia akan tutup kepala. Tempat buang air dia akan tutup kepala dia. Dia perbuatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadi, kita kata refer pada dia. Dan kita kata kena ajak orang tunjukkan Abu Bakar buat apa. Dia jangan kata Nabi buat. Faham tak? Kita kata benda ni mungkin Nabi ajar pada dia atau mungkin Nabi tak ajarkan. Tapi yang penting kita kena tahu bahawa apa? Bahawa dia Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika masuk tandas dia akan buat macam tu. So jadi kita secara umumnya kita akan kata apa? Beramal dengan perbuatan para sahabat tadi tak mengapa. Faham tak? Bahkan digalakkan kepada para sahabat Nabi SAW belajar dengan Nabi sendiri. Adab-adab dan makan, adab buang air dan sebagainya. So kalau ni kata ada perbuatan daripada sahabat Nabi yang dikasihi, so kita refer ke situ. Reference ke situ. Hadis dhaif bukan. Faham Jadi sebabkan betul-betul dalam amalan para ulama berkenaan dengan dalil-dalil yang tadi, dalam masalah fiqah ke, batal wuduk tak batal wuduk ke, ini boleh, ini tak boleh sebagainya, cara angkat tangan, dia orang bukan masalah hadis itu sahaja. Dia orang ada masalah apa? Sahabat Nabi. Adakah sahabat Nabi amal dengan mana satu? Kerana ada hadis tu sahih, tapi para sahabat tak beramal dengan amalan berkenaan. So kita tak boleh nak paksa orang untuk kata benda kena buat. Pasal kita tahu dalam masalah ni hadis itu bukan satu-satunya benda. Pasal apa? Hadis itu ya, tapi interpretation hadis tadi apa? Tengok sahabat Nabi. Ni nanti kita akan detailkan lagi dalam masalah bila betul faham. Usul ketiga, betul dalam memahami nas. Dia ada dekat situ berkenaan dengan usul yang pertama adalah memahami yang betul adalah dengan cara para sahabat dahulu. Itu para sahabat adalah reference kita. Okey. Jelas kan? Baik. Pendalilan dengan hadis-hadis dhaif. Mana kita nak berdalil hadis dhaif? Apa hukum dia? Sesetengah orang yang jahil menyangka dibolehkan berhujah dengan hadis-hadis yang dhaif secara mutlak. Mana as you like, you can use hadis dhaif untuk pakai. Ada orang yang jahil menyangka macam tu. Okay, banyak di Malaysia ni banyak sangka macam tu. Mereka mendalilkan dengan kata-kata sebagai ahli ilmu dalam bab ini. Okay, dan pastinya ialah satu dua aspek. Okay, satu dua aspek. Bila orang terpakai dari hadis dhaif ni, dia actually antara dua perkara. Aspek pertama bahawa ini bukanlah mutlak di sisi para imam yang mahir, bahkan ia berkaitan dengan amalan-amalan lebihan saja. Macam doa-doa, zikir-zikir tambahan. Okey, bahkan tapi benda berkenaan kita kata atas benda yang umum. Maksudnya umum macam doa dan zikir dalam Quran Karim datang dengan lafaz yang umum. Mana buatlah mana kamu nak, rupa mana kamu nak dan sebagainya. Puji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang baik, pujilah, tak ada masalah. Berbeza dengan masalah amal ibadat yang khas seperti puasa atau solat, tak boleh datang dengan bentuk baru. Ni kena faham betul Dia kata ini bukan secara mutlak. Mana imam-imam yang mahir, para ulama dia tak ambil benda ni. Dia tak buat benda ni. Tapi bahkan benda ni kalau dia boleh buat pun berkaitan dengan tajuk apa? Amalan lebihan saja. Tapi amalan lebihan pada apa? Pada apa yang umum. Bukan pada apa yang khusus. Kalau khusus macam solat, waktu, masa, waktu dia, cara dia, bilangan rakaat dia, bentuk pergerakan dia, bacaan dalam dia, semua diajar oleh Nabi SAW. So you cannot add more solat to the ones the thing that dah ada dah. Pasal Allah Ta'ala, Nabi tunjukkan, Nabi kata semayang, solatlah kamu, sebenarnya kamu lihat aku solat. Maka stop situ. Mana Nabi tak solat, yang buat. Dalam bab zikir lain.
dalam bab zikir atau pembacaan apa, membaca doa dan sebagainya, apa yang Nabi tak doa, kita boleh doa. Itu macam keperluan harian kita. Ya Allah, aku nak kereta. Nabi tak pernah doa nak kereta, soalan. Boleh tak doa kita nak kereta? Nabi tak pernah doa, ya Allah, aku nak kereta. Soalan, bolehkah anda berdoa untuk nak kereta? 5 saat dari sekarang. Bolehlah, doa lah. Pasal benda ni pasal umum. Ud'uni, dalam Quran kata ud'uni astajib lakum. Seru aku minta. Dan Nabi pun ajarkan dalam macam lepas tahiyat, Nabi kata doa dengan apa yang dia suka, seorang manusia suka. So umum, you can doa. Jadi dalam doa tadi, kebetulan kalau ada hadis dhaif datang dalam bentuk doa tadi kan, doa-doa tertentu, dan anda boleh baca secara umum. Sebab apa? Sebab tak ada masalah. Kalau bukan hadis Nabi pun, lafaz itu tidak salah. Sebab apa? Nabi tak pernah restrictkan ilmu apa doa tadi dengan bentuk yang khusus. So you can doa with any doa you like, dengan lafaz apa, bahasa dan sebagainya, silakan. Okey. Zikir macam tu juga. Allah Ta'ala sebut zikir Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Nak 70,000 buat, berapa banyak buat, tak ada masalah. Yang tak warid Nabi tak boleh buat lah. Contoh macam hu, tak boleh lah. Kan hu. Kenapa hu? Tak ada, dia. Sebutlah Allah. Kan? Tapi Allah saja pun para sahabat tanya kan. Dia biasanya dia kata la ilaha illallah, Allahu akbar ke subhanallah ke, dia akan buat macam tu. Ini Allah je, ataupun tidak Allah kita ingat Allah tak masalah. Tapi hu tak pasal. Itu guru pondok kita kata paling pendek. Nanti bila time nak mati nanti paling mudah hu kan, nak tarik nafas hu. Jadi tak ada sebut Allah Taala pun kita tahu dia. Ini masalah lah kita kata, ini mana-mandai dia panggil. Secara asasnya kita kata memang bab zikir. Bab solat tak boleh. Macam puasa, kita adakan hari baru, puasa tambahan, puasa lebih baik daripada yang tertentu, ataupun puasa dapatkan ampunan ke, tak ada. Habis. Pasal Nabi tunjukkan puasa tadi, Nabi tunjukkan hari-hari yang afdal, Nabi tunjukkan ada hari haram, maka jangan kita pandai-pandai buat. Tahu tak? Ustaz. Ya. Bab zikir tu. Ya. Ustaz kata umum dari segi berapa banyak dengan apa semua, dari cara tu. Cara, okey, cara pula tu, cara kena ikut Nabi. Cara kena ikut Nabi. So, Nabi SAW zikir senyap, tak ada lompat-lompat, jangan lompat-lompat lah. Umum dalil Nabi kat orang kata sunat, tapi cara nak dapatkan sayang Tuhan pada kita, cara Nabi lah. Lafaz tu umum, bilangan banyak mana buat, tak ada hal. Lafaz tu bentuk apa, silakan. Contoh macam yang mana warid Nabi, kita nak pilih mana satu, pilih. Maka datang hadis yang doa bentuk lafaz yang tertentu, yang kita kata bentuk tu pujian kepada Allah Taala, walaupun tak digalakkan ambil macam tu. Doa okey, open umum pasal keperluan kita. Tapi dalam muji Allah Taala, actually kena balik pada cara Nabi puji. Tak siapa boleh lebih pandai muji Allah Taala berbanding Nabi. Sekarang kita orang tu puji, tapi ni sedap ni, pujian kepada Allah ni sedap sangatlah. Kalau baca ni rasa masuk syurga dah. Kan contohnya kan. Tak boleh. Okey, kaedah tadi. Jadi secara benda tu, benda yang umum terbuka. Sebab kenapa tak boleh kita ada cara, tak boleh. Macam cara tadi, macam kita kata nak zikir dalam hati boleh. Nak zikir bilang jari tak boleh. Tak terbilang-bilang pun tak apa, tak ada masalah. Tapi lompat-lompat tak ada. Sedang menyamai orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam buat macam tu, zikir lompat, kita lompat juga. Kenapa? Kan orang asli kan ingat Tuhan ni lompat. Betul, kita pun lompat juga. Kenapa? Syok. Tak ada insan syok. Pasal Nabi SAW dahulu, keseluruhan mereka, dia kata bila dia duduk dalam masjid dan sebagainya, kadang senyap. Sampai kan orang yang datang jumpa tu kata apa? Sampai seolah-olah apa, kalau ada burung atas kepala mereka ni, burung tak terbang. Dia diam semua. Senyap. Ya. Bukan berzikir, tapi bukan zikir macam yang ada orang kumpulan tu, dia zikir sir. Zikir sir. Dia zikir. Lepas tu badan dia goyang. Ngarut je. Kan kita ni tenang, kita ni umat Islam ni bukan datang dengan idea pelik-pelik. Kan ni kadang-kadang macam ada kelakar baru ni, ada siapa entah dia jawab kan, saya pasal bab orang yang zikir lompat, saya jawab zikir menari kan sebagainya, sampai dia katakan dalil ada apa sahabat-sahabat dulu menari di Rasulullah SAW. Benda tu ada yang saya jumpa sokong dengan ayat Quran, kata apa yang orang-orang tu apa, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang mengingati Allah Taala qu'udan. Ni ya. Dia sini kita ya. Ni pasal ada orang terpakai apa, dia pakai ratik tegak. Kalau buka YouTube ada la ilaha illallah al-malikul hakim mubin, dia buat dia kecil. Budak-budak duduk dalam tengah. La ilaha illallah al-malikul. Baca kat luar tu pun pakai. Duduk dekat. Jadi ada orang kata tak apa. Okey, lepas tu ada orang kumpulan ni dia bagi dalil-dalil lah. Antaranya dia bagi dalil berkenaan dengan Quran tadi. Okey. Tapi masalah sekarang ni, apa yang difahami oleh ahli tafsir berkenaan ayat tak dipahami oleh mereka, tak faham macam mana kumpulan ni faham.
Contoh dalam surah Al-A'raf. Contohnya ayat 205 kan, Ibnu Katsir berkata, itu maksud dia apa, sebut Tuhanmu dalam hati menandani ud'u rabbakum tadarru'u khufyah. Okey. Mana maksud dia, serulah Tuhan kamu dengan suara yang apa, dalam hati kamu dengan rendah diri, takut, bukannya dengan suara nyaring. Bukan dengan nyaring, bukan dengan gitu, bukan. Allah kan, bukan. Ibnu Katsir berkata, itu sebutlah Tuhanmu dalam diri kamu dalam keadaan harap dan gerun serta kata-kata yang tak kuat. Allah. Dan kita dengar seseorang dah madai lah, kan dengar kat orang lain. Okey. Dan kerana ini dia berfirman dan sebutlah bukan dengan suara yang nyaring. Allah Taala sebut sendiri dalam ayat berkenaan 205 surah Al-A'raf. Okey, dalam surah Al-A'raf 205 tu sebut dah bukan dengan nyaring, bukan dengan kata-kata yang nyaring. Demikian digalakkan jadi zikir, bukannya seruan yang kuat nyaring apabila mereka menanyakan Rasulullah SAW, lalu mereka bertanya, adakah dekat Tuhan kami? Contohnya macam dalam hadis yang datang, para sahabat kata, ya Rasulullah, adakah Tuhan kami dekat? Lalu kami bisik, ataupun dia jauh, kami seru, kami panggil dengan suara kuat. Maka Allah Taala pun turun Al-Quran surah Al-Baqarah. Mana Allah Taala kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku menanyakan kamu tentang aku, maka aku ni adalah dekat, hampir. Uji budak wa tad'a idza da'an, aku perkenankan permohonan atau doa orang yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. So itu ikut ayat berkenaan, maksud dia jawapan Nabi tadi bila para sahabat tanya, dekat ke supaya kita berbisik, jauh ke untuk kami seru, jerit-jerit. Sebab Nabi kata, jawab pada mereka, Allah Taala suruh Nabi jawab, fa inni qarib, aku ni hampir. Maksudnya tak payah jerit kuat. Okey. Dan kemudian dia kata apa surah Al-A'raf 55 pada terangkan, maksud dia bukan zikir tu. Dia kata dia Allah Taala menunjukkan hamba-Nya kepada menyeru dia dengan berdoa yang merupakan ia kebaikan dunia akhirat. Lalu dia firman, serulah Tuhan kamu dengan merendah diri dan perlahan-lahan, suara perlahan-lahan, khufiyah, sorok-sorok. Maknanya keadaan merendah diri dan tenang, perlahan-lahan, maksud dia dalam sebutan ni, maksud dalam hati kamu. Okey. Dan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata telah mengangkat suara orang ramai dalam berdoa. Orang ramai berdoa angkat suara tinggi-tinggi. Lalu baginda bersabda, wahai manusia, berlembutlah terhadap diri kamu sendiri, kerana kamu tidak menyeru yang pekak ataupun yang gaib. Jadi kamu menyeru adalah yang mendengar lagi hampir. Diajarkan macam tu, doa tu yang jerit-jerit dan sebagainya, tak ada. Kita diajarkan macam tu. Dan dalam berkata Ibnu Juraij kepada Atha Al-Khurasani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai perkara ini, dia kata maksud dia kata dengan perlahan-lahan, sembunyi-sembunyi, bukannya dengan kuat-kuat. Yang tadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maksud dia sorok-sorok ke sorok? Tak kan? Okey. Ini cara mereka lafaz zikir lah. Bahkan Allah bin Mubarak dia kata daripada Mubarak bin Fudalah, dia kata daripada Hasan Al-Basri, beliau berkata, sungguh dahulu orang-orang yang mengumpulkan hafal Quran, namun jiran dia pun tak tahu dia hafal Quran. Orang ramai pun tak tahu. Mungkin dia macam tunjuk dan sebagainya. Okey, dan juga ada orang dahulu memahami banyak, namun orang ramai tak tahu dia ni faqih, faham. Ada orang dahulu akan solat panjang kat rumah dia. Dalam rumah dia ada tamu dia tak tahu dia solat. Disorokkan ibadat dia buat. Bukannya dia macam gitu kan sebagainya. Okey. Dia kata apa? Demi sesungguhnya kami telah memenuhi orang yang tak ada di muka bumi sebab amalan mereka mampu untuk melakukan sembunyi, lalu dia menyata sama sekali. Mana kalau boleh sembunyi, dia akan sembunyikan. Mana para tabi'in jumpa para sahabat adalah golongan macam tu. Dia akan buat amal, kalau boleh sorok dia sorok. Kalau boleh sembunyi dia sembunyikan, bukan dia akan buat depan orang ramai. Jadi yang apa demikianlah, kerana firman Allah Taala lah dalam Quran, serulah Tuhan kamu dan keadaan perlahan-lahan, tadarru'u wa khufyah, rendah diri dan juga perlahan-lahan. Okey. Itu dalil dia. Jadi dalam perkara ni kan, mana surah An-Nisa yang ini mungkin sebutkan penekanan menyati, yang disebut allazi dzkurullaha qiyaman wa qu'udan, ingat Allah Taala dan semua keadaan kan. Tapi ingat keadaan, tapi tengok ahli tafsir tak faham macam mereka faham. Golongan ni kata ingat Allah Taala ni pada semua keadaan ketika berjalan berzikir. Tapi bukan cara macam tu. Maksudnya para sahabat dengan Nabi SAW sendiri pun mengingati Allah Taala sentiasa, tapi bukan macam cara yang diorang buat. Not the understanding, faham tak? The understanding tadi tak sama. Betul mereka berzikir sentiasa, tapi bukan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan macam tu. Jadi bukan pakai itu. Okey. Whisper je. La ilaha illallah. Ustaz, saya baca dalam YouTube, Ustaz tak tahu orang buat joke apa. Dia kata masa kos dengan isteri pun kena ingat Tuhan. Ya, saya tahu, betul. Tapi masalah, ya betul. Tapi masalahnya orang tak ingat dah biasanya. Problem dia kan. Tapi datang ke munakahat, nanti munakahat kita cerita. Dia buat joke ke tak? Tak, bukan. Actually memang manusia ni kalau boleh jangan lupa Tuhan pada semua keadaan.
Bahkan memang kita kata start from seorang suami untuk dia buat hubungan dengan isteri dia, kan dia ajarkan supaya dia sebut bismillah. Kan? Bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami daripada kami syaitan. Wa jannibna syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau akan rezeki kepada kami. Maksud dia actually kena ingat Tuhan. Before you entrance of orang kata apa nak buat apa pada isteri tadi pun disuruh doa. Meaning that you have to remember your God. Betul. Tapi bukan maksud dia ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan tu the idea, the wording is true, tapi the idea is false. Rekaan. Jadi maksudnya kalau dia kata zikir Allah Ta'ala pada semua keadaan, soalan sekarang ni yang ini dia ajar macam mana? Apa yang nak dia orang buat tak sama dengan apa yang ditunjukkan. So actually ahli tafsir tak faham macam mana faham. Dia understanding kata kan pada semua keadaan. Praktis macam mana? Ibn Aisyah kata Rasulullah SAW ingat Allah Ta'ala pada semua keadaan. Soalan pada macam mana? Sambil berjalan Allah, 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 Allah ke? Hatta para sahabat sendiri takbir raya, dia kata takbir sampai masuk masjid je, lepas tu dia berhenti. Kecuali hari tasyrik nanti sampai 4 hari lah. Dia kata hari raya puasa dan sebagainya, dia akan berhenti pada sampai masjid, dia stop. Jadi lepas tu tak ingat Allah Ta'ala ke? Tak, dia ingat Allah Ta'ala. Tapi senyap-senyap lah. Duduk diam sorang-sorang dalam kereta. Ini time sorang-sorang tu tak zikir. Dengar radio lagu dan sebagainya kan. Kan bila time beramai-ramai tu ya Allah, Allah. Kan, janganlah macam tu. Okey, itu dah tu lah. Kedua, dia orang pakai dalil. Dia kata apa? Dia kata dahulunya orang-orang Habsyah dahulu, dia orang dahulu yaznifun, mereka menari di hadapan Rasulullah SAW, dan juga umpat dan menari dan sambil berkata apa Muhammad hamba soleh, Muhammad hamba soleh. Lepas tu Nabi kata kepada para sahabat, apa dia cakap? Dia kata Muhammad hamba soleh. Lepas tu Nabi diam. So dia kata diamnya Nabi tadi macam meredai perbuatan orang-orang berkenaan berzikir sambil memperumpat. Okey. Tapi masalah dia, Imam Nawawi berkata, apa Imam Nawawi cakap? Imam Nawawi kata, ini bahasa Arab dia kat atas ni, yang bawah ni kan. Nanti siapa nak kita print ni, siapa-siapa nak ni ambil apa bayar. Bukan sekali nak jual, nak PDF saya bagi. Kan, kalau nak PDF saya bagi. Tapi kalau dia kata dah print kat sini, kena bayar lah. Okey, dia kata apa? Kata-kata Imam ni, dia kata kata-kata yang disebut dalam hadis berkenaan. Ni okey, hadis yang pertama Anas. The second hadis Aisyah. Hadis Anas tadi tak sebut kisah tu bila berlaku, apa occasion tak tahu. Cuma tahu mereka menari depan Rasulullah sambil sebut Muhammad hamba yang soleh, Muhammad hamba yang soleh. Okey. Jadi diorang kumpulan yang zikir lompat ni kata apa? Tengok, Nabi diamkan diorang berzikir, diorang sebut nama Nabi dengan baik, sambil lompat Nabi tak cakap apa-apa. Okey, tapi tengok Imam Nawawi kata apa? Disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata telah datang orang Habsyah bermain pada hari raya dalam masjid. Ia adalah difathahkan ya, kan? Yaznifun. Dia kata yaznifun, dia bermain lah. Ya, zai, fa. Itu makna dia menari. Telah membawakannya kalimah menari ini oleh para ulama ke atas makna menerkam dengan senjata dan bermain dengan lembing. Maksud dia movement tadi di atas bentuk hampir keadaan orang menari. Kerana keseluruhan riwayat yang datang adalah bermain dengan lembing mereka. Bukannya datang sengaja lompat-lompat depan Nabi nak mengingati Allah Ta'ala. Nampak tak? Dan perbuatan tu jadi, tapi apa? Bukan kerana berzikir, tapi perbuatan dia bergerak tadi kan. Dia main senjata tu, lompat-lompat macam menari, dia bukan menari. Itu Imam Nawawi kata. Pasal semua lafaz yang datang, semua datang dengan riwayat apa? Menunjukkan bahawa mereka main lembing pada hari raya. Dan para ulama bila dapat baca hadis ni, tahu tak? Dia dibincang apa? Dia kata hadis ni datang, okey? Diterjemahkan hadis-hadis ni pada tajuk apa? Bab apa? Contoh dalam Bukhari, dia kata apa? Bab al-hirab wad darak yaumul aid. Bab lembing dan juga perisai pada hari raya. Mana dibolehkan bermain pada hari raya dengan benda berkenaan. Dalam kitab yang lain macam dia sebut juga Imam Nawawi pula kata hadis ni, dalamnya hadis ni ada pembolehan bermain dengan senjata dan selain daripada senjata, alat-alat peperangan dalam masjid. Dalam masjid boleh. Diturutkan dengannya apa yang dikatakan pengertian punca-punca bantu untuk jihad. Anything yang boleh bantu kita kuat untuk berjihad, dan tak apa kita bermain dalam masjid. Kalau kita nak ubah main senapang dalam masjid pun tak apa. Faham tak? Secara asasnya faham tak? Hadis itu datang untuk apa? Untuk terangkan boleh main dalam masjid. Dan senjata-senjata tadi datang kumpulan ni, tengok Nabi diam je. Nabi tak cakap apa pun, diorang berzikir depan Nabi lompat-lompat. Nabi diorang tak berzikir, diorang sedang main senjata. Faham tak? Jadi apa macam bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, dia kata apa? Didalilkan dengan hadis ni terhadap pembolehan bermain dengan senjata dalam bentuk menerjah-nerjah bagi berlatih berperang dan bagi kecergasan untuk berperang. Fathul Bari.
Yang pergerakan tarian dilakukan oleh orang Habasyah bukannya kerana berzikir mengingati Allah Ta'ala dan berselawat kata Rasulullah. Diam dan perakuan Rasulullah difahami oleh semua para ulama adalah berkenaan tarian kepahlawanan dan bersenjata, bukan tarian zikir atau selawat. Faham tak? Itu yang para ulama hadis faham. Itu para ulama fiqh faham. Tapi ulama-ulama zaman kita ni, yang Malaysia ni faham macam tu. Dia kata boleh. Kerana apa? Nabi diamkan. Actually berzikir ke soalan? The way to do that, actually zikir ke? Kalau zikir kita bincang, kita diam. Dia kata bukan zikir, kita samakan. Macam ada seorang syarah tu. Dia kata boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dahulu siapa nama? Ja'far bin Abi Talib. Bila Nabi kata anta minni wa anna minka. Aku dengan kau serupa. Engkau rupa aku rupa engkau. Lepas tu Ja'far gembira. Lalu dia datang jumpa Nabi dalam keadaan tenteng. Dia kan zikir. Dia actually macam dia self macam perbuatan dia macam dia tanpa disengajakan. Bukan tiap hari tenteng jumpa Nabi tenteng tiap hari. Kan? Ada perbuatan para sahabat tadi dia actually tabi'i perangai dia. Dia gembira je buat macam tu. Macam Umar kalau dia marah dia tumbuk orang. Faham tak? Kan orang terkuatir orang Jepang tumbuk. Kan Abu Hurairah tumbuk menangis. Abu Ubaidah Jarrah, gubernur dilantik untuk jaga Syam. Kan cakap satu something dia tak puas hati, dia tumbuk. Ini Umar punya perangai. Tu buat kerja macam tu. Ustaz dengan cakap tak dengar macam ni. Kan? Actually tak boleh lah macam tu. Kan kena benda tadi. Dan satu lagi occasion tadi bukan berzikir. Jadi tapi masalah saya tak faham kenapa nak pakai juga. Sebab apa? Sebab tarikat tak apa. Problem dia pasal tarikat. Dalam tarikat guru yang mursyid membolehkan dia ada berhak untuk membolehkan satu upacara dibuat dengan arahan dia. Sebab dia ni kan hati dah bersih. Kasyaf kan, kasyaf. Jadi apa dia cakap tadi dikira macam wahyu. Dengan sebab itu tak ada siapa berani tolak. Atau orang tarikat terpaksa kata ya. Sedangkan benda tadi salah. Maksudnya dia kira penjelasan kata zikir, cara zikir salah. Kemudian cara orang kata berzikir menari pun salah. Main pakai dalil semua salah. Tak kena langsung. Ada banyak. Betul ada orang pakai dalil kata boleh zikir kuat-kuat ni berdasar pada hadis Nabi SAW. Dahulu Nabi SAW lepas mayang Nabi akan baca zikir kuat. Okey, dengar sini. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau. Ini ulama mazhab Syafi'i, bukan ulama Hanbali. Bahasa Arab dia tak baca lah, panjang. Okey, dalam hadis ni. Okey, dalam hadis dia apa? Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dahulu mengetahui selesainya solat Rasulullah SAW dengan takbir. Dan satu riwayat bahawa mengangkat suara pada berzikir ketika selesai orang ramai daripada solat fardu pada zaman Nabi. Dan sungguhnya telah berkata Ibnu Abbas, aku dahulu tahu apabila mereka selesai solat dengan sedemikian. Bila aku terdengar takbir, maka aku tahu mereka telah habis solat. Dia ada banyak tajuk. Antaranya maksud dia Ibnu Abbas tak ikut orang solat. Mungkin dia budak-budak lagi sebagainya, tak ikut solat sekali. Anyway, dia dapat tahu orang habis solat dengan apa? Bunyi takbir kuat. Tengok apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Dia kata apa? Ini adalah dalil bagi apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, bahawa digalakkan mengangkat suara dengan takbir dan zikir sebaik saja solat fardu. Stop saya. Di antara mereka menggalakkan perkara berkenaan adalah dari kalangan orang mutaakhir adalah Ibnu Hazm Az-Zahiri. Pasal berdasar dalil hadis tadi, direct dia dikata boleh. Okay. Namun begitu, telah menukilkan Ibnu Battal dan lain-lain bahawa dan orang-orang mazhab yang diikuti dan selain mereka selain mereka bersepakat bahawa tidak digalakkan mengangkat suara dan berzikir dan takbir. Jangan tinggikan suara. Okey. Telah membawa Imam Syafi'i rahimahullah taala hadis ini bahawa baginda telah menguatkan untuk waktu singkat. Mana untuk certain times Nabi kuatkan suara sehingga baginda maklumkan kepada mereka, pada orang ramai, bentuk zikir. Dan bukannya mereka menguatkan secara berterusan. Maksudnya Nabi dah ajar, kemudian Nabi senyap. Okey. Beliau berkata lagi, aku memilih untuk imam dan makmum agama mengingati Allah Ta'ala setelah selesai solat dan keadaan mereka perlahan dan memperlahankan yang demikian. Mana dia berzikir dalam keadaan slow. Ini Imam Syafi'i kata. So siapa-siapa ikut Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i berkata. Okay? Kecuali bahawa dia jadi imam yang ingin agar dia pelajari daripadanya. Mana dia jadi imam, dia nak orang belajar daripada zikir yang dibaca. Maka dia kuatkan agar dia pelajari dan kemudian diperlahankan. Dan dibawa Imam Nawawi kata, dibawa hadis pada pendapat ini. Mana hadis ni kuat untuk sementara saja, bukannya sepanjang waktu tiap-tiap hari. Sepanjang tahun, daripada umur 20 sampai 40 tak ada. Faham tak? For certain times untuk ajar, yes. Lepas dah pandai, senyap. Ini Imam Syafi'i cakap. Di Malaysia ni mazhab Syafi'i, tapi tu masalah dia. Beramal dengan mazhab mana tak tahu. Tu masalah dia kan. Jadi maksud dia menyebabkan dia kata sebenarnya sikap tidak menghormati ilmu menyebabkan penghujahan dengan sikap jarang. Riwayat yang datang dalam Bukhari dan Muslim yang dimaksudkan oleh mereka tidak ada kaitan dengan zikir sambil menari atau menjerit atau dalam berzikir. Pasal orang tu dia pakai hadis ni.
Kita tengok hadis ni suara meninggikan suara tak apa. Soalan sekarang bukan macam tu. Bahkan Imam Syafi'i menegah daripada penerusan zikir dengan suara nyaring sebab solat. Hanya kedegilan dan juga hawa nafsu menyebabkan ketidakpatuhan. Imam Syafi'i terangkan, mudah aja, tapi orang degil. Itu masalah lah. Faham tak? Benda simple tapi degil. Degil sebab apa? Takkanlah tok guru aku yang wali tak tahu. Dia kata tok guru tak baca, macam mana? Kan itu kena faham. Kita kena faham betul. Kalau anda kata benda tu daripada ilmu yang sahih, so stoplah situ. Kenapa nak persoalkan lagi? Faham Jadi secara asasnya kita kata berdalil dengan hadis yang dhaif, first thing first, yang dimaksudkan, yang aspek pertama adalah dengan benda-benda tambahan yang dibenarkan. Contoh macam apa, bilangan zikir tak ada limited, dan buatlah banyak mana pun. Lafaz zikir kalau boleh ambil Nabi punya. Pasal apa? Nabi punya adalah penting. Doa terbuka sebab apa? Doa ni Nabi kata doa dengan apa kamu nak. Allah Ta'ala berkata serulah aku, mintalah pada aku. Allah Ta'ala kata mintalah apa benda tertentu, tak minta apa kamu nak. Allah Ta'ala zahirkan diri dia sebagai Tuhan dengan cara kita berdoa. So anything kita doa, tak ada masalah. Tapi dalam bentuk macam doa, contoh macam doa, angkat tangan, ada daripada Nabi SAW. Doa macam tu ke? Doa baring-baring ke, angkat kaki ke, tak boleh. Tak adalah. Kita ada apa yang Nabi tunjukkan, kita buat. Nabi diam, Nabi lepaskan tangan, ada. Nabi angkat tangan, ada. Tak sapu muka, sapu muka dhaif. So tak payah pakai lah sapu muka. Tu je lah. Faham tak? Ada konsep dia sekarang ni, the way tadi kena tengok. Kalau benda tu open lah. Apa lafaz doa, open. Lafaz doa, open. Okay, bilangan doa, open. Tapi masalah sekarang ni apa? Cara berdoa. Kan? Kena pandang ke kiri ke? Toleh kanan ke? Kan? Apa doa? Doa tu nak baca kat mana? Itu kita kata kena balik pada hadis Nabi SAW. Jelas? Yang sahih saja. Jelas Okay, baik, nanti insyaAllah kita akan sambung kemudian. Ya. Tak ada. Nabi SAW doa kepada orang ramai biasa. Maka para sahabat Nabi SAW meriwayatkan Nabi sini doakan macam Nabi SAW bila setiap kali berjumpa dengan para sahabat. Kadang-kadang dalam Sunan Abu Daud, bila sebelum nak balik tu, nak bangun atau dalam Tirmizi, Nabi akan sebut Allah maksudna khasyatika. Allah, ya Allah, agihkanlah kepada kami ketakutan kepada Engkau, ma tahulu bi baina ma'asik. Apa maksiatik, apa yang akan menyekat di antara kami daripada membuat kemaksiatan padamu. Wa min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak, ketaatan yang akan menyampaikan kepada syurga-Mu. Wa min al-yaqini ma tahunu bihi 'ala nasab dunia, dan keyakinan yang akan menyampaikan kami kepada apa yang meringankan di mata kami musibah-musibah dunia. Ini doa Nabi ajar. Nabi sebut depan para sahabat. Maksud dia bila doa tu dibaca, confirm benda tu berkenaan dan tajuk apa? Dan tajuk berjemaah. Aminkan, tak ada masalah. Mengaminkan doa. Bahkan macam wanita-wanita pada hari raya, suruh datang walaupun dalam keadaan haid, tak boleh solat, tapi apa? Menyaksikan doa-doa. Doa, bila doa tu aminkan doa yang datang. Menyaksikan doa orang beriman, maksud dia apa? Mengaminkan doa mereka ketika mana imam tu doa untuk umat Islam sebagainya, atau untuk kesejahteraan umat Islam, atau untuk hapusan dosa dan sebagainya, maka dia hadir sama untuk mengaminkan doa tersebut. Masalah angkat tangan memang mutawatir. Nabi angkat tangan ketika doa. Tetapi bukan semua occasion. Ada occasion Nabi tak angkat tangan, ada Nabi angkat tangan. Siapa? Tak kira solat apa-apa. Doa pada ramai-ramai tak salah. Menjadikan dia sebagai kemestian tu salah. Faham tak? Kemestian tak doa macam asal tak doa? You know? Macam the ritual, you have to have the doa. Kalau tak ada doa macam asal tak doa hari ni? That wording tak keluar. Keluar wording tadi maksudnya apa? Orang tu ingat dia part of the solat. Salah lah. Solat tadi berakhir dengan salam, habis cerita. Lepas solat tadi bebas. Bila orang kata macam asal untuk bangun tak doa lagi. Dia sebut benda tu maksudnya dia telah salah faham. Itu masalah dia. Nak berdoa kepentingan. Contoh macam satu hari imam, katakan dalam satu masyarakat tu berlaku kes ragut banyak sangat. Ini masalah paling besar. Doa imam dekat Malaysia ni tak pernah bertukar. Tak bertukar. Apa bunyi tu. Sepatutnya kalau anda kata ada occasion, contohnya macam katakan hari berkenaan, katakanlah ada orang mati dan sebagainya, doakan keampunan untuk orang tersebut, tak ada masalah. Ataupun berlaku kat kawasan kampung berkenaan, kes rompak dan sebagainya, so kena berdoa lah. Kalau imam tu doa, dia kata mari kita bersama-sama doa kepada Allah Ta'ala, dia sebut doa, dia puji Allah Ta'ala, kemudian doa, orang ramai amin kan, tak salah. Tapi ritual tu masalah. Ritual A, B, C, D, E, F, G, mesti macam tu, masalah. Seketika itu Nabi bangun terus. Kadang Nabi istighfar je dan Nabi cakap dengan para sahabat. Ada kadang Nabi lepas salam, lepas semayang, Nabi toleh pada sahabat. Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang mimpi malam tadi? Siapa di kalangan kamu yang mimpi malam tadi? Nabi tanya macam tu. Tak ada kaitan pun dengan tu. Nabi boleh open, benda tu open. You can doa pada hari tentu, you can tak doa pada hari tentu yang lain.
Mana kalau kita boleh terima macam tu, dan itu yang sahih. Kalau kan kata benda tu mesti macam A, B, C tadi, dan masalah. Faham tak? Jelas? Saya dengar Nabi Muhammad dia lepas solat fardu dia tak pernah angkat tangan doa, dia selalu doa dalam dia punya solat. Betul dan betul. Betul dan betul. Itu sebab kenapa tadi tak tu yang kenapa Imam Syafi'i cakap tadi. Dia kata betul zikir berkenaan bunyi, tapi sementara saya pasal dia ada occasion Nabi tak kuat pun. Hadis-hadis lain yang banyak kecuali hadis Ibn Abbas tadi, keseluruhan hadis yang datang semua kata Nabi lepas sembahyang Nabi menghadap tempat lain dan kadang bercakap dengan sahabat, tanya soalan. Ada sebab tu bagi salam dia terus soleh. So actually dia terbuka, tak ada restricted. Macam lepas sembahyang selagi tak sebut A, B, C, D jangan bangun. Itu tak ada. There's no such thing. Faham tak? Dia macam orang itu tu. Dia bangun tinggalkan sembahyang. Ini Wahabi ni. Tak zikir dulu ni. Contohnya lah. Salah lah. Once ada macam kata ni. Faham? Jelas Our choice lah. Buatlah benda satu. Tak ada masalah. Ada kepentingan, bangunlah. Kalau tak ada kepentingan, duduklah. Okey. Jelas Ketika Nabi sujud, ketika lepas tahiyat, siapa kata tak boleh? Kalau Melayu tak boleh, Arab pun tak boleh. Kalau Melayu tak boleh, Arab pun tak boleh. Sebab bagi tahu sebab sahabat Nabi yang ditegur kerana bercakap dalam solat, dia cakap bahasa Arab. Kawan dia bersin, dia macam ni. Kisah dalam Bukhari Muslim, dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia semayang, cuma mungkin waktu tu arahan tentang diam dia tak tahu. Kawan dia bersin, Hashum. Kawan tu kata alhamdulillah. Dia pun yarhamkallah. Tunggu dulu, tak habis lagi. Lepas tu bila dia tengok orang dia sebut macam tu, orang ramai penjeling dia. Lepas tu dia kata, "Kenapa kau jeling aku?" Lepas tu orang ramai tepuk macam tu. Kalau sebut subhanallah kan Nabi terkacau. Dia tepuk macam tu. Dia kata nampak orang suruh dia diam. Cuma lepas solat dia kata. Dia kata aku tak pernah jumpa guru sebaik Nabi. Nabi tak marah aku, Nabi tak herdik aku, Nabi tak katakan kenapa kau cakap. Nabi kata apa? Sesungguhnya solat ini, solat ini ia hanyalah takbir, tasbih dan juga bacaan. Takbir, tasbih, bacaan. Tidak boleh ada di dalamnya kata-kata manusia. Sebelum Nabi sebut macam tu, Nabi refer kepada apa? Bahasa Arab, bahasa Melayu. Semua bahasa. Maksud dia. Tetapi bila Nabi berikan kelonggaran, boleh berdoa ketika sujud, boleh berdoa selepas tahiyat, maka maksud dia benda tu open balik. Pengecualian berlaku di tempat-tempat lain tak boleh cakap. Walau bahasa Arab sekalipun tak boleh. Tapi sampai sujud tak apa. So macam tu, kalau sujud bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh lah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, dengar, mazhab Syafi'i, seorang tu kalau tak tahu berbahasa dengan bahasa Arab, maka dibolehkan. Tapi kan dia kata dia boleh bahasa Arab, dia boleh sepatutnya bahasa Arab, tu je. Ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku. Apa masalah dia? Ya, saya. Kalau sebut dalam hati, soalan. Tunggu. Kalau sebut dalam hati, then apa occasion para sahabat dengan Nabi berdoa tu? How can they hear? Nabi kata Allah maghfirli, Allah maghfirli. If the doa is not inside the solat, if the doa is inside the hati. Macam dia dengar, oh hati Nabi doa macam ni, tak ada. Macam doa lepas tahiyat kan, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni. Ya Allah ampunkan aku apa yang aku sembunyikan, apa aku zahirkan, apa yang kau lebih tahu banding aku. Antan muqaddimun. Nabi sebut. Kata macam para sahabat dengar. How can dia dengar soalan? Ada orang tu kata macam, ini masalah hati ustaz. Kalau saya kata bahasa Arab tak boleh, bahasa Melayu tak boleh. Kalau bahasa Melayu tak boleh, bahasa Arab pun tak boleh. Bila bahasa Arab boleh dibenarkan, maka bahasa Melayu pun tak ada masalah kat situ. Cuma soalan sekarang ni kat mana? Kemudian janganlah kuat-kuat pula. Tengah jemaah tu, ya Allah ampunkanlah aku sikit. Imam macam, pasal kat belakang, tak boleh lah macam tu. Ya boleh lah, tapi tengah sini anda dibenarkan untuk doa apa saja anda nak. Tapi kalau boleh, ambillah priority. Ask for the highest priority. The highest priority for you is actually diampunkan dosa sebenarnya. Kalau dia kata anda diampunkan dosa, anda dapat semua sekali benda. Bila anda diampunkan dosa, Allah Ta'ala sayang anda. Allah Ta'ala sayang anda, Allah Ta'ala pandang anda. Bila Allah Ta'ala pandang anda, minta benda lain Allah Ta'ala bagi. Tapi orang kadang dia silap, dia pergi minta benda tu je. Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala menyampah dekat dia. Dosa ada lagi, minta benda kenaan, Allah Ta'ala bagi. Tapi masalahnya macam budak-budak lah anak kita kan, tak dengar cakap. Dia kita suruh kemas katil, suruh buang sampah tak buang sampah. Tapi apa?
Dia minta macam-macam. Nak beli, nak ini. Betul dia guling-guling kat atas lantai. Kita bagilah. Tapi bagi dalam masalah dengan apa? Sayang. Malai geram aku sekian jaga kau. Bagi rumah kerutan kau. Yelah, cerita dia. Faham? Tapi masalah kita kata kalau anda kata orang tu dia dapatkan priority, hilang hapuskan dosa. Allah Taala akan sayang dia. Actually better daripada dia minta benda lain. Point is masa sujud tu boleh cakap Melayu lah. Ya, saya. Tak ada masalah. Tapi janganlah kuat sangat sampai hatta bahasa Arab pun tak ada kuat kan. Cuma bila Nabi buat, Nabi baca, para sahabat dengar. Hatta Aisyah kata Nabi sebut sekian. Nabi sebut benda berkenaan. Doa-doa tanya Allah firli sebagainya, Nabi doang dengar. Nabi berdoa, Nabi sebut apa. Kata macam nak dihafal oleh kita. Faham tak? Kalau dalam hati, how can they hear? Okay, tapi kena ingat, bahasa Arab tak boleh, bahasa Melayu tak boleh, bahasa Arab tak boleh. Sebab sahabat Nabi yang kata yarhamkallah, bahasa Arab. Yarhamkallah dia kata. Kan bahasa Arab. So what's the point kita nak salah bahasa Melayu? Doa lepas solat pun ada juga kan. Tak ada masalah, boleh je. Tapi yang penting sekali kita kata asasnya bahasa tak main peranan. Ketika berdoa, bahasa tak main peranan. Kecuali yang kata bentuk-bentuk yang khas, contoh macam dalam solat, macam Al-Fatihah tadi. Dia tak boleh lari. Tak boleh masa sujud je boleh. Sujud, pasal Nabi sebut yang benarkan ketika sujud dan lepas tahiyat. Itu tempat yang Nabi benarkan untuk membaca doa selain daripada bacaan solat. Ada dan bacaan solat dia boleh sebut kat situ. So sebutlah, apa masalahnya. Tapi kalau ada doa bahasa Arab, jelah bahasa Arab. Kalau tak ada bahasa Arab, dia sebut bahasa Melayu. Tak ada masalah. Faham? Ni mazhab Syafi'i tau, bukan mazhab Hanafi. Ni mazhab Syafi'i. Ni saya sebut ni mazhab Syafi'i. Orang Melayu kita tak belajar itu salah dia orang. Tak belajar salah orang tak belajar. Tapi benda tu dalam mazhab Syafi'i sendiri. Okey? Nak belajar kitab lain ni. Okey. Okey, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alamin. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.